apa ni, dalam bekas, tiba-tiba hidup. Bila hidup kat situlah punca sebenarnya asas mana saya cuba untuk belajar, belajar menanam, belajar bertani ni kan. And then adalah saya buat 40 pokok. Lepas tu saya mohon kebenaran daripada pihak pengurusan untuk membuat sedikit kebun kecil dekat Kolej Tunku Abdul Rahman sebab saya duduk kat dalam. So kat situlah saya buat cuba, ada berjaya, ada gagal. Nanti kita tengoklah. Okay. And then selepas pada tu saya tengok bila ada berjaya, ada gagal, saya pun hadirlah beberapa kursus. Alhamdulillah saya dah hadir kursus anjuran Persatuan Peladang Negeri Kelantan, iaitu asas mitigasi. Satu kursus yang saya teringin sangat nak pergi sebab saya tak berjaya itu sebab tempoh masanya lama sebab dia on field punya kursus, memang mitigasi lengkap lah, detail. Tu 10 hari tak berjaya. And then saya pergi kursus ada Pharma yang baru minggu lepas saya baru habis kursus lagi dengan Pharma, iaitu bawa tanaman kelapa. Itu sebenarnya saja just tambah ilmu je lah. Okey, sebab saya berpegang bila saya dah menanam, saya dah bertani, saya pegang tak ada istilah tangan panas atau tangan sejuk. Itu bagi saya lah. Bagi orang lain mungkin lah. Sebab biar kita biasa dengar orang kata tangan panas, tangan sejuk kan. Tapi bagi saya, paling penting sekali adalah ilmu. Paling penting kita ada ilmu, kita ada teori, and then kita buat praktikal. InsyaAllah bila dengan ada ilmu, teori kita akan, praktikal kita akan berjaya. Try and error lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya semua. So hari ini kita sembang sikit lah tentang fertigasi. Saya pergi kepada asas dulu. Okey. Jadi kat sini kita terangkan iaitu apa itu fertigasi. Okay, fertigasi adalah berasal daripada gabungan daripada perkataan fertilizer dan juga irrigation. Fertilizer ialah pembajaan, irrigation adalah sistem perairan. Okey, merupakan teknologi yang menggabungkan pembajaan dan perairan dalam satu sistem yang sama. Okey, biasa kalau kita tanam tanaman secara konvensional di atas tanah, okey, kita terpaksa salur air lain, baja lain. Okey, mungkin seminggu sekali kita bubuh baja butir tu, baja NPK, okey, baja subuh, baja buah. Kita tengok pada jenis tanaman tuan-tuan dan puan-puan lah. Tapi sistem fertigasi adalah kita combine semua tu. Kita combine dua perkara tu jadikan satu dan ia lebih memudahkan dan menjimatkan sebab nanti kita tengok agak apa kelebihan dan juga kelemahan sistem fertigasi. Ini secara asas tentang fertigasi supaya tuan-tuan faham apa itu fertigasi. Sebab kadang-kadang kita selalu dengar tentang apa itu fertigasi tapi kita tak tahu pun fertigasi apa benda. Okay? So dia adalah fertilizer dan irrigation. Okay, ini adalah kelebihan dan juga kelemahan fertigasi. Okay, sistem fertigasi ini sebenarnya digunakan secara meluas dalam sistem pertanian yang biasanya berskala besar. Tapi apa yang saya nak bawa hari ini tuan-tuan, kita buat sistem fertigasi dalam skala kecil saja. Sebenarnya tuan-tuan boleh buat sendiri benda ni di rumah, kos dia tidak mahal mana. Okay, kalau kelebihan dia, okay, fertigasi memang akan mengurangkan kos operasi. Itu saya yakin memang sebab saya dah cuba. Okay, saya menanam lebih kurang sekarang ada lebih kurang 80 pokok, 80 polybag. Kos baja saya dah sebulan baru dalam saya rasa dalam sekitar 20 atau 30 ringgit itu kos baja. Okey, yang lain kos air apa semua. Okay, tanaman lebih produktif. Okay, tanaman lebih produktif ni maknanya tanaman tuan-tuan sebab kita tak gunakan tanah. Kita guna polybag. Bila dalam polybag, tanaman kita insya-Allah lebih sihat dan dia tidak sekiranya tanah kita terus, kalau kita tanam dalam tanah, mungkin ada kemungkinan kita diserang oleh penyakit-penyakit bawaan di bawah tanah. Tapi bila dalam polybag, tak ada benda tu semua. So benda tu lebih dan mengeluarkan risiko penyakit di bawah tanah, memberi hasil yang berkualiti insya-Allah. Hasil memang puas hatilah. Dan saya tengok jangka masanya lebih cepat. Ni saya buat ujian sendiri. Saya tanam pokok limau kasturi. Okey, saya buat ujian sendiri, saya tanam pokok limau kasturi di atas tanah dan juga saya tanam pokok limau kasturi di dalam polybag. Hasilnya cukup berbeza. Okey. So hasil dia saya tengok dalam polybag ni memang cepat berbunga dan juga cepat berbuah lah. Dan buah dia lebih banyak daripada yang mana kita tak guna di dalam tanah. Okey, jadual tanah fleksibel. Ini biasa untuk skala besar. Macam orang tanam cili biasanya mereka memerlukan
setahun tu boleh tanam 2 musim, 3 musim, okey. So tengok pada jenis tanaman. Kalau tanam timun mungkin setahun boleh dapat 4 musim. Yalah, timun sebab timun dalam 2 bulan habis dah 1 musim lebih kurang. Okey, menjimatkan penggunaan air dan baja. Ni pun saya dah uji sendiri. Memang saya cuba, mana kita jirus dan juga kita guna tong fertigasi. Okey, untuk mula-mula saya tanam dulu 40 polybag. Jumlah penggunaan air dalam menggunakan sistem fertigasi untuk sehari lebih kurang 45 liter sahaja. Okey, tetapi kalau saya menggunakan siram, kaedah siram macam biasa, untuk sekali siram kita guna 45 liter. Jadi itu yang menyebabkan, yang kata menjimatkan penggunaan air dan baja. Okey, baja macam saya beritahu tadi lah, kita dah tak ada bazir baja. Mana baja yang kita gunakan tu memang khas untuk fertigasi. Nanti saya akan terangkan lebih detail. Okey, ada jugalah kelemahan, bukan kelemahan sebenarnya. Bagi saya perlu ilmu dan kemahiran ni bukanlah satu kelemahan. Tuan-tuan, kita boleh belajar tuan-tuan. So macam hari ini adalah satu perkongsian yang mana satu ilmu dan juga kemahiran yang mana dah boleh tukar pada kelebihan dah. Okey, kos permulaan yang tinggi. Ni saya tak nafikan. Untuk sistem fertigasi yang besar, contoh kalau 1 ekar tanah lebih kurang boleh memuatkan lebih kurang 4,000 polybag. Tuan-tuan, modal permulaan yang saya sendiri pernah kira, sebab adalah perancangan dalam hati kononnya nak buat skala besar, tapi perancangan je lah. Tak salah kita perancangan. InsyaAllah mana tahu nanti dekat nak pencen nanti ya. Bila kita boleh buat. Kos permulaan untuk 1 ekar lebih kurang menelan belanja, kalau ni tanaman cili dan juga starter lah, ni permulaan hampir 60 ke 70 ribu. Itu kos permulaan lah untuk 1 ekar. Okey, dan dia memerlukan bekalan air yang bersih, bekalan air karat, apa semua yang tak boleh lah. Biasanya kita kalau air pipe boleh, tapi kena pastikan bersih lah, tak ada karat. And then bekalan air macam sumber air sungai dan juga air boring ni berisiko. Boring okey lagi kalau air itu bersih, tapi kalau sungai berisiko takut pencemaran. Yang terbaik, ada orang cakap dengan saya tak pernah cuba lagi, menggunakan air tadahan aircon dan juga air hujan memang terbaik lah. Okey, memerlukan sumber tenaga elektrik. Okey, fertigasi sebab dia memang menggunakan elektrik sebab ada penyanaan untuk nak hidupkan pump. Okey, tiada jaminan dari risiko serangan virus. Okey, ni dua-dua. Secara konvensional di atas tanah pun sama, fertigasi pun sama. Okey, cuma ni dalam fertigasi ni habis satu ni kita boleh kawal. Okey, kita boleh kawal jika ada satu yang dah rosak, kita boleh buang. Dan dia tinggal yang lain, dia tak ada berjangkit. Tapi kalau dalam tanah bila dah berjangkit melalui penyakit bawah tanah, mana satu tu biasanya kalau kita buat dalam satu batas tu, semua kena buang. Okey, ni adalah kelebihan dan kelemahan. Okey, saya tunjuk sedikit sepintas lalu sistem fertigasi lah. Okey tuan-tuan, yang ni adalah contoh fertigasi yang ada zaman sekarang ni. Okey, gambar sama. Okey, tak apa. Kita ada fertigasi, open fertigasi yang di atas lantai, di atas tanah, yang dilapis dengan weedmat ataupun plastik silver shine. Sekarang ni kita ada fertigasi gantung. Okey, open fertigasi ni sesuai untuk fertigasi atas tanah ni sesuai untuk tanaman yang kawasan yang tidak terdedah dengan banjir. Okey, lepas tu kita ada fertigasi gantung. Fertigasi gantung sesuai untuk kawasan tanah yang bukan kata banjir, tapi dia mungkin ada kawasan air lalu, banjir sangat pun tak boleh juga. Okey, macam mana kita nak pergi buat maintenance nanti kan. Okey, fertigasi gantung. Dan yang kalau tuan-tuan tengok yang gambar warna biru ni adalah yang terbaru sekali, fertigasi para, yang mana dia akan buat, ni memang untuk buat yang nak buat kebun kekal lah, kekal untuk tempoh masa lama lah. So dia menggunakan besi channel dan juga beton untuk membuat para sepanjang kebun dia lah. Dan kalau tanya saya, dua fertigasi gantung dan juga fertigasi para ni benda-benda saya suka sebab tak penat. Tak penat sebab kita tak perlu menunduk, kita boleh buat kerja dengan keadaan kita berdiri, selesa. Bergantung fertigasi yang terbuka biasa ni, ada memang penat sikit lah. Okay, saya ada juga lah buat percubaan di luar, ada buat tanam beberapa ratus pokok dan memang terasa lah penat bila buat menggunakan fertigasi ni, dan impian kalau satu masa nanti nak guna buat fertigasi para ni lah. Okay,
Okey, ini sistem vertigasi, ni sistem vertigasi tertutup sebenarnya. Sistem vertigasi tertutup ni dia menggunakan rumah pelindungan hujan. Yang ni kalau tuan-tuan pergi kamera, tuan-tuan akan biasa nampak. Pergi kamera Highland kan, so sebut jelaskan ni nak pergi tak boleh kan PKP. So kalau kata pergi kamera, tuan-tuan biasa nampak mana kalau tengok ada rumah pelindungan hujan yang tertutup, ada plastik atas tu, itulah untuk tanaman sebenarnya. Dan boleh dibuat vertigasi, ada yang tanah hidroponik, benda dalam tu macam-macam lah. Cumanya kos ni memang terlalu tinggi lah kos untuk ni. Kalau saya difahamkan, untuk buat satu set rumah untuk katakan 1/2 hektar dekat 100,000 boleh habis. So kos terlampau tinggi lah. Okey, vertigasi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini adalah sistem set vertigasi, sistem perairan. Yang mana kita ada tangki, kita ada timer, pump, filter, piping dan lain-lain lah. Ini untuk sistem vertigasi di kebun yang besar. Daripada model ni lah saya buat satu model kecil. Okey, saya buat satu model kecil untuk pakai di kebun yang mana kita nak tanam untuk kita bertani di rumah. Okey, sebagai hobi kita, dah hobi boleh makan sikit, okey lah kan. Okey. So sistem vertigasi yang ni secara lama ni bagi saya ni adalah cara vertigasi yang lama sebab kita ada teknologi yang terbaru sekali. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan nampak ni adalah dua sistem kawalan sistem vertigasi yang berbeza. Okey, di sebelah kanan saya atau kiri tuan-tuan, kanan ni adalah sistem manual biasa. Okey, mana sistem pump dia apa semua. Kalau tuan-tuan pergi tengok di sebelah kiri ni adalah yang paling canggih, paling terbaru, iaitu kita orang panggil waktu saya pergi kursus baru ni IoT, Internet of Things. Dia menggunakan sistem internet untuk kontrol pembajaan, perairan dan juga meracun. Mana satu ladang sebesar-besar ladang tu seorang je bekerja lah ni. Ni menggunakan sistem internet mana dia gunakan kawalan internet dan juga mesin untuk buat semua kerja. Pergi tanam tak boleh lah, setakat ni untuk pembajaan, perairan, vertigasi, dua benda tu, dan juga tambah dengan meracun. Saya tengok video dia memang canggih lah. Tak ada dah kita nak galas tong racun tu, penat nak galas tong racun tu. Satu tong tu 18 liter kena 5 kali galas, bengkok pinggang rasanya. Okey, itulah sistem yang terbaru. Okey, ini adalah sistem set vertigasi yang ada di masa kini lah. Okay. Benda-benda ni terhasil sebab apa? Dalam sistem vertigasi dan sistem pertanian, kalau tuan-tuan berasal ni, kalau dulu anak-anak muda, okay, yang umur 20, 30 tahun dah tak nak join. Tapi sekarang, kalau tuan-tuan boleh tengok, okay, bila saya pergi kedai-kedai pertanian atau pergi jumpa sahabat-sahabat kan, memang ramai sangat anak-anak muda yang menyertai di bidang pertanian. Okay. Kalau kita tengok orang meracun ni, kalau di sawah padi dah guna drone. Okey, kalau macam vertigasi dah guna internet, dan banyaklah teknologi baru akan muncul. Itu salah satu perkembangan yang baik untuk sistem vertigasi. Okey, so itu sepintas lalu tentang sistem set vertigasi yang mungkin ada dekat kebun yang besar. Kalau tuan-tuan berhajat nak buka kebun besar nanti, so tuan-tuan bolehlah riki-riki nak senarai pun ada dengan saya sebab saya pergi kursus dengan farma baru ni, bukan pergi nak online je. Dia adalah bagi semua maklumat lengkap, harga apa semua nak boleh dapatkan. Saya boleh bagi slide sebab memang slide tu boleh dibagi kepada sahabat-sahabat pun. Hari tu penceramah pun beritahu macam tu, so kita bagi je lah kan. Okey, so kita habis lah. Okey, kita baru nak masuk pada sistem vertigasi di kebun. Okey. Hari ini saya akan terangkan dulu apa peralatan yang penting, okay, apa peralatan yang perlu ada dalam sistem kalau tuan-tuan nak buat sebagai sistem vertigasi di rumah tuan-tuan sebagai hobi. Okay, lepas tu saya mungkin akan demo, kalau saya nampak nanti saya tunjuk, kurang berlega sikit pun ini. Okay. Saya akan demo cara nak pasang pipe sikit, okay, sebab ramai juga orang tak tahu cara nak sambung konektor, nak sambung apa ni, capillary tube dan lain-lain. Cuma saya nak demo cara setting timer sebab ramai juga yang tak tahu nak setting timer.
bila saya kawan-kawan pun, tapi timer saya tak ada stok sekarang ni, saya tak ada di tangan saya, jadi tak apalah, timer tu nanti saya share link video YouTube je lah. Okay, so dalam sistem vertigasi ini adalah peralatan dia, macam kita kata peralatan dia agak banyak, okay, tapi saya akan terangkan sedikit fungsi dia juga, okay, supaya tuan-tuan tahu beli benda ni untuk apa. Okay, permulaan saya belajar vertigasi, okay, saya lebih kepada try and error, cuba, salah, buat balik, yang menyebabkan kos permulaan saya agak tinggi. Okay, kos permulaan saya agak tinggi lah. Sebab saya cuba, gagal, saya buat balik. So saya harap kalau kita dah kadang saya beli barang yang saya tak perlu pun ada. Sebab tengok kita just bergantung kepada internet, apa yang saya google, apa yang saya baca tu je. Kadang-kadang bila hakikatnya benda tak perlu pun, tapi benda tu dah terbeli. And then silap membeli, contoh mula-mula saya salah beli polybag. Okay, berapa saya tak tahu. Kita pun pergi order lah, sampai-sampai lah kecil polybag ni, kalau tengokkan saiz dia macam besar. So macam tu paling penting, itulah paling penting kita kena tahu apa peralatan yang perlu dalam sistem vertigasi. Okay, ini nanti last sekali lepas sampai peralatan saya akan bagi senarai lengkap, and then anggaran kos dia sebenarnya. Ni dalam setiap peralatan ni ada anggaran kos, mungkin tuan-tuan bolehlah kira bajet sendiri. Okey, ini anggaran saja, mungkin kalau tuan-tuan boleh dapat lebih murah, alhamdulillah, ataupun kalau sekarang ni kadang-kadang harga pun penyakit hati juga. Okey, harga tu naik. Okey, jangan kata kita nak tanam ke apa, banyak benda sekarang ni zaman PKP ni semua benda naik. Okey tuan-tuan. Okey, jadi dalam sistem vertigasi ini kita kena tahu kenapa kita perlu guna sistem vertigasi bila kita berkebun untuk hobi. Itu paling penting. Pertama, dia mudah dipasang, mudah dikendalikan. Kalau tadi memang kita dah ada ilmu apa sikit, insyaAllah mudah dipasang dan mudah dikendalikan. Senang je pemasangan dia. Tak ada perlu gam, tak ada perlu macam kita nak pasang pipe kat rumah apa semua kan. Semua senang. Dia tapping je, tap, siap. Okay? Sebab benda tu memang dah didesain untuk mudah dipasang lah. Okey, jimat masa dan tenaga. Okay, tuan-tuan, kita semua kaki tangan awam ni, kita bekerja. Bila kita bekerja, kita kadang-kadang tak ada masa sangat nak pedulikan kebun kita. Kalau ada masa pun mungkin selepas pukul 5 petang. Ataupun sebelum kita masuk kerja, lepas subuh tu kejap. Okey, itulah mula-mula dulu, bila saya tak buat vertigasi, memang benda tu jadi leceh. Okey, leceh bila masa kita nak pergi tanam, nak pergi siram air, nak pergi bor baja, nak pergi merumput. Okey, bila kita dah bertanam ni bukan nak setakat siram air dengan baja je, merumput lagi, bersihkan kawasan kebun kita, potong daun rosak, buang apa buah-buah yang rosak ke apa semua kan. So banyak benda. Jadi benda lain kita kena buat. Why not kita ambil vertigasi ni untuk menjimatkan dua kerja kita, iaitu membaja dan juga perairan. Vertigasi, so bila saya dah pasang ni senang je. Tugas saya setiap hari pukul 5 petang balik kerja tu, sambil-sambil merumput dan juga bersihkan kebun apa semua sikit tu, bersihkan tempat tanaman kita, bubuh air, bubuh baja, bancung untuk besoknya. So besok kita pergi datang kerja, kita tak peduli dah. So kita dah ada air untuk satu hari dah, sebab tong yang kita guna kecil. Kalau macam tong yang besar, kalau tuan-tuan ada tangki besar, mungkin boleh buat untuk 3-4 hari untuk pembajaan dan juga perairan. So simple. So jimat air, yang saya terang dah tadi, memang menjimatkan. Kos untuk tanaman vertigasi kebun di rumah memang tak tinggi mana. Okey, satu set 20 polybag mungkin tuan-tuan boleh habis sekitar tak sampai 200 pun untuk permulaan je. Lepas tu tak ada lah apa, sangat kos dia. Sikit-sikit je. Okey, sesuai dengan pelbagai jenis tanaman. Okey. Benda saya dah cuba macam-macam. Benda orang kata tak boleh tanam pun saya dah cuba tanam. Alhamdulillah ada yang jadi, ada yang tak jadilah. Okey. Nanti kita tengoklah apa benda yang saya tanam. Lepas ni ada kan, dia ada slide yang pernah saya tanam lah. Ni sedikit, okey. So hasil tanaman juga insyaAllah baik. Okey. Setakat ni yang saya baru, hampir setahun saya belajar, baru saya berjaya adalah tanam cili. Okey, bagi saya cili adalah satu tanaman yang paling susah. Dia cerewet, dia banyak sangat apa orang kata masalah lah. Tanaman lain insyaAllah timun apa semua sekali tanam terus jadi. Okey, cili baru start menjadilah.
Okey. So ini adalah contoh-contoh tanaman yang saya pernah tanam, iaitu kiri timun sekali tuan-tuan kenal. Kedua adalah rock melon. Rock melon ni sebenarnya berjaya, tetapi di saat buah dah hampir masak, tanaman saya diserang oleh lalat buah dan akhirnya hampir saya rasa saya sempat rasa sebiji saja. Sebiji atau 2 biji. Yang lain semua kecundang diserang oleh lalat buah. Waktu itu pun saya kesilapan berlaku sebab saya tak buat kaedah kawalan lalat buah. Rupanya baru saya tengok, oh banyak lalat buah rupanya. Bila kita dah buat kaedah lalat buah, kawalan dia, baru kita tahu, oh banyak lalat buah. Sebelum ni tak pernah nampak sebab dia tak kacau sangat tanaman saya. Okay, and then yang ni saya tanam jagung. Ni white corn, purple white corn. Tapi jagung ni bukan jagung manis, dia cuma jagung lemak. Memang berlemak sungguh lah, rasa macam lemak pulut apa semua kan. Okay, dia tomato. Okay, jagung pun saya dah cuba tanam. Sekarang ni kalau pergi kat PTA tu memang boleh tengok saya cuba tanam jagung. Kita tanam 3 jenis jagung. Satu daripada Cameron. Satu lagi yang jagung susu biasa. Jagung susu manis tu, and then yang satu lagi yang jagung famous dekat China tu jagung jagung purple. Tu saya cubalah. And then tengah semai juga timun tengah semai balik. Okey, ini tanaman. So tuan-tuan boleh tanam banyak lagi sebenarnya. Nak tanam serai dalam polybag boleh, nak tanam kunyit dalam polybag boleh. Ini untuk kebun kat rumah kan. So tak payah pantang larang sangatlah. Kita buat yang simple-simple. 20 polybag tu, 40 polybag tuan-tuan buat kat rumah, tanam apa bagai. Kita tanam bendi sikit. Cuma cili dia tak boleh cili tak boleh nak tanam dengan tanaman lain. Dia memang banyak sangat pantang larang dia. So kalau benda lain boleh. Tapi saya tanam tu okey je 2-3 pokok dengan tanaman lain. Tapi kalau nak tanam dalam skala besar memang tak boleh lah. Okey. Ni kita sembang hanya untuk hobi lah. Okey. So kita kenali fungsi peralatan dan fungsi dia lah. Okey, dalam sistem fertigasi tuan-tuan dan puan, sahabat saya semua. Okey. Okey, so dalam sistem fertigasi kita kena tengok tanah tuan-tuan dan puan. Okey, tanah tuan-tuan dan puan. Okey, sekejap kalau mana ada chat tu saya baca kejap lagi. Okey, kita tengok Okey, tuan-tuan nak tanam kat mana? Kalau tuan-tuan nak tanam atas tanah, dua benda, wheat mat dan plastik silvershine perlu ada. Kalau tuan-tuan nak tanam di atas simen ataupun di atas parking lot, kalau ada rumah kita, bahagian tepi tu dah siap, dah ada tile apa semua, nak tanam tak payah. Okey, tapi kalau ada atas tanah wheat mat dan juga plastik silvershine ataupun plastik silvershine perlu adalah. Okey, wheat mat size dia ada 2 saiz, 1 meter dan juga 2 meter lebar. Panjang dia panjang. Segulung tu tak salah saya 250 meter. Segulung tu. Harga segulung mencecah kali paling murah itu saya tanya tu dalam 700 segulung, tapi tak payah beli segulung, kita boleh beli pendek-pendek. Okey, fungsi dia sebagai lapik polybag dan juga penutup tanah bagi memastikan rumput tidak tumbuh di kawasan tanaman. Mana ada typo tu minta maaf lah. Okey. Ketahanan wheat mat memang tahan lama. Okey, wheat mat boleh tahan 2 hingga 3 tahun. Dan saya pakai setahun dah, alhamdulillah tak ada lagi tanda-tanda nak koyak. Okey, harga per meter sekitar RM6. Tuan-tuan kalau tengok dalam Shopee tu boleh murah sikit lah. Dalam Shopee mungkin ada RM4.80, RM5, tengoklah. Okey, so tu harga dia lah. Okey, kita ada satu lagi penutup yang biasa digunakan. Cumanya kalau tuan-tuan nak tanam hobi, saya galak sebagai hobi ni kita nak jangka masa panjang. So saya galak guna wheat mat. Okey, tapi kalau tuan satu lagi bila guna wheat mat dia lebih kemas. Okey, berbanding plastik silvershine. Ini adalah plastik silvershine. Okey, plastik silvershine ni adalah plastik yang tuan-tuan boleh tengok dia ada 2 warna, satu warna hitam, satu warna silver. Okey, plastik ni pun bagus juga untuk menutup tanah, bagi lapik polybag. Okey, fungsi dia sama macam wheat mat. Dia kelebihan dia satu juga adalah warna silver tu boleh memantulkan balik cahaya matahari bagi memastikan serangga tidak duduk di bawah pokok. Cumanya dari segi ketahanan plastik ni memang agak lemah lah, 6 bulan je, sekitar 6 bulan. Selain 3 bulan boleh hancur dah. Okay, dan plastik silvershine mengikut apa yang saya pernah cuba, dia pun agak lemah dari segi, kadang-kadang ada di sini rumput yang kuat macam rumput sambau.
Okey, rumput sambau ni memang saya kategorikan dengan rumput yang paling degil lah. Bubuh racun 3-4 kali pun tak mati-matian. Dia boleh tembus kepada plastik silver shine ni. Dia tak boleh ada lubang sikit pun. Okay, harga dia murah, sekitar 60 sen ke RM1 je semeter. Okey. So tuan-tuan boleh naik. Dua lapis bumi ni memang penting lah digunakan kalau kita tanam atas tanah. Boleh nak letak polybag macam tu. Satu, tuan-tuan akan hadapi masalah rumput tumbuh. Kedua, tuan-tuan akan hadapi masalah ananai. Okey, saya pun lebih suka bila saya dah guna wheat mat ataupun plastic silver saya akan lapis butter. Tengok pada kawasan lah. Kalau macam ada kawasan yang banyak ananai, kita kena lapis butter lah sebab takut juga ananai. Okey. Okey, peralatan kedua bila dah ada dua benda tu, kita ada salah satu lah, bukan dua-dua. Kita tuan-tuan perlu paku wheat mat atau paku silver shine. Okey, paku ni dia terdapat pelbagai saiz, 5 inci, 6 inci, 7 inci. Okey. So paku ni fungsi dia untuk memegang wheat mat kepada tanah lah. Okey. So harga dia sekitar RM5.50 kita paku. Nak guna paku biasa, paku payung boleh, tapi paku payung pendek sangat. Jadi bila paku payung ni masuk ke tanah tu dia tak pegang. Dan struktur paku payung ni dia halus dan dia rata. Kalau macam paku ni, kalau tengok ni ada duri, so dia boleh memegang tanah lah. So sebab dia untuk mengelakkan daripada wheat mat kita terbuka, terbang apa semua lah. Okay. So paku ni kalau sekitar saiz 5 meter, kalau tuan-tuan nak tanam dalam polybag, tuan-tuan perlu wheat mat tu dalam 5 meter je. So mungkin dah 10 unit paku dah cukup dah. Nanti ada list lengkap, saya bagi last, nanti boleh tengok lah. Okey, tangki air. Okay, ini peralatan yang ketiga adalah tangki air. Okey, tangki air digalakkan digunakan kalau nak tanam di sebagai kebun hobi ni, make sure kapasiti dia besar daripada 45 liter. Okey, kalau lagi besar dia sampai 100 liter pun baik. Cumanya nanti tangki air ni kita kena pair pula dengan pump kita. Tangki air besar, pump kecil tak guna. Okey, kadang-kadang kita ada tangki air, mungkin kalau saya dah survey nak beli satu tong tu lebih kurang 80 galon. 80 galon kali 4, 240 liter. Tapi bila dia tinggi, pump kita kecil, pump kita tak ada nak pump air. Okey, sebab so kalau saya boleh beli box biru ni dekat kedai ceria bawah sekitar harga dia 30 ke 40 ataupun tong sampah hitam pun boleh. Tong sampah hitam ni kapasiti dia kalau yang besar tu 45 liter. Okey. Kalau yang kecil tu tak payah guna lah. Okey. Dia ada juga yang sampai tong ni kapasiti sampai 100 liter. Okey. So fungsi dia untuk tangki air dan juga baja lah. Okey. Peralatan seterusnya adalah digital timer. Ini paling penting juga. Memang sebenarnya semua penting. Okay, digital timer ni lah satu peranti untuk mengawal masa, menghidupkan dan juga mematikan pump air mengikut masa yang ditetapkan. Okey, digital timer ni tuan-tuan kita setting biasanya kalau saya setting 5 kali sehari untuk dia pump, iaitu pukul 8 pagi, 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan juga 4 petang. Tengok pada cuaca. Biasanya pada pukul 12 tu saya akan lebihkan masa sebab waktu tu tengah hari terik, saya akan lebihkan masa sikit untuk pastikan air pergi banyak dan kita nak pastikan pokok kita tak layu lah. Okay. So digital timer ni dia boleh set, saya suka pakai SAM digital timer sebab SAM ni digunakan secara meluas. Satu dia ada Sirin approved. Okay. Harga dia pun tak mahal, sekitar 30 ke 40 ringgit saja, tengok pada kedai lah. Lepas tu saya dah pakai 2 jenis timer. Setakat ni yang tak rosak. Yang satu lagi tu pakai 2 bulan rosak. Sebab digital timer ni memang agak complicated sikit lah. Kalau beli yang cak-cak ayam ni, SAM digital timer ni ada yang okey lah. Dan banyak agak sahabat-sahabat saya yang bertani, yang buat kebun ladang juga menggunakan digital timer ni. So kita boleh set lah kat sini. Kat sini ada set masa hari. Okey, satu hari kita boleh set maksimum 10 kali untuk dia pump. Tuan-tuan boleh set 10 set masa. Okey. Okey. Okey, ini pump air yang boleh digunakan untuk tanaman kebun hobi kita. Kita ada Astro 500, Astro 1000, Astro 2000. Apa beza dia? Tuan-tuan, ada juga Astro 3000, 4000, 5000. Dia ada banyak saiz. Tapi yang biasa saya pakai, yang saya pakai sekarang ni yang ni je. Astro liquid filter
pump SO 500 ni. SO 500 ni setakat ni saya buat, walaupun saya tulis 40 pokok, saya buat sampai 80 pokok kat rumah pun masih boleh jalan lagi. Dia masih boleh support lagi pump. Cuma capacity pump dia slow ataupun laju, tu saja. Kalau SO 1000 lebih tentu lebih laju. And then capacity untuk dia bawa naik air. Okey, macam SO 500 ni dia tak boleh, tangki kita tak boleh lebih daripada 0.8 meter ataupun 1 meter lah paling tinggi. SO 1000 ni 1.3 meter tak salah saya. 2000. So setiap tu kita kena tahu pump ni boleh tolak air berapa tinggi untuk bawa air turun balik. Okey, sebab kita perlu melepasi. Kita tak boleh set pump air ni melalui bawah. Kita tebuk lubang kat bawah tangki, tak boleh. So kita kena lalukan dia ikut atas. Supaya pump tangki tak bocor lah. Jadi saya kalau nak pakai, saya kata memadai untuk permulaan. Tentu pakai liquid filter ni. Tapi kalau pakai tangki yang besar, mungkin SO 1000 atau 2000 lebih sesuai. Okey. So pump air ni penting lah. Kena selalu. Pump ni jenis submerge, memang dia tenggelam dalam air. Jangan letak luar. Kalau letak luar, tak sedut apa, dia sedut angin je. Okey, so letak dalam tangki. Sebab banyak juga member saya pernah suruh saya setting, dia tanya mana? Tak, saya kata kena letak dalam. Okey. Kalau letak, dan ada cara setting dia. Nanti saya bagi layout. Okey. Okey, habis pump. Antara paling lagi penting juga ialah polypipe. Polypipe, okey, dalam kalau tuan-tuan nampak polypipe dalam gambar, dan juga saya ada juga contoh ni. Okey, ni polypipe juga. Okey, kalau nampak lah. Okey. So saya bawa polypipe ni. Jangan tertukar dengan polypipe tuan-tuan beli kat kedai hardware yang buat kita buat pipe rumah tu tau. Okay, ini polypipe memang khas untuk sistem vertigasi, iaitu polypipe 16mm. Dia nipis je. Kalau tuan-tuan boleh nampak, saya tunjuk dia nipis sangat. Okay, ni nipis je. And then dia mudah dipotong. Lepas tu dia mudah dibentuk. Mana kalau nak bagi lurus sekejap, dia kena panas dia akan lurus. Okay, jenis LDPE, low density punya poly, saya ingat nama panjang dia. Okay, berfungsi sebagai saluran agihan air. Okey, kalau kita buat kebun kecil, saya kata cukup kita pakai satu jenis polypipe 16mm. Kalau tuan-tuan bercita-cita nak buat kebun besar nanti sampai 22,000 polybag, 4,000 polybag, mungkin nanti kena tahu dia ada sistem polypipe juga, tapi polypipe yang lebih besar sebagai saluran utama dan lain-lain lah. Dan ada pula cara lain memasang dia. Okey, kita pasang polypipe ni di tepi polybag kita saja, nanti ada susun atur dia. Okay, and then polypipe puncher. Okay, dulu waktu mula-mula saya berkebun tuan, saya tertanya macam mana diorang tebuk lubang, dia tebuk dengan paku ke apa kan? Sampailah bila dah pergi kursus tu baru tahu punya ada puncher. Alah, nampak sangat jahil kan. So boleh juga, boleh ke nak tebuk guna paku? Boleh. Tapi berhati-hati bila tuan-tuan tebuk paku, saya takut tuan-tuan tertebuk 12 side. Okay, polypipe tembus terus. Itu bahaya sebut dengan paku. Bila dengan puncher ni, kalau tuan-tuan ini, kalau tuan tengok ini dia punya apa ni? Dia punya mata dia akan tersekat dekat sini. So kita tebuk tu ngam-ngam saja, tak dia akan tembus lah. Harga dia pun murah lah, RM2 ke RM3. Tuan-tuan beli sebiji ni nak tebuk 1000 lubang, tak ada masalah. Okey. Cuma lama-lama dia tumpul lah. Bila tumpul tu sakit sikit tangan. Okey. Okey, ini adalah konektor ataupun valve. Okay, saya terangkan satu-satu lah tuan-tuan. Kalau nampak saya tunjuk sini ya. Okey, konektor atau valve yang tepi sekali sebelah kiri ni adalah straight connector. Okey, straight connector ni untuk 16mm. Ini ada T connector dan juga yang ni adalah elbow. Okey, ni 3 connector yang ada. Okey, yang ni adalah OT valve. OT valve ni untuk kawal aliran air. Yang ni optional. Saya tak pakai pun. Saya pakai je. Saya pakai sebab saya buat 2 plot. Okey. Kalau tuan-tuan tak pakai pun tak ada masalah. Kalau pakai pun okey. Tapi kalau bila kita setting besar ni wajib lah. Memang kena ada pakai lah. Sebab kadang-kadang kita buat plot berbeza-beza. Untuk air tu masuk, kita nak kawal. Sebab kita boleh kawal juga aliran air. Kadang-kadang kita guna pump yang kuat. Air masuk terlampau laju. Jadi pembaziran baja. Jadi kita kena kawal, kita boleh pakai OT valve. OT valve ni dalam RM2. Yang ni dalam 60 sen. Ni pun lebih kurang. 60 sen, 70 sen. Yang ni 50 sen. So itu harga dia, senang kan. Okey.
Ni adalah dua perkara, adalah dripper pen dan juga tube kapilari ataupun tube mikro. Sebenarnya tube kapilari kalau saya kalau tube mikro dia saiz dia 3 mm. Yang ni adalah saiz dia halus je. Dia lubang dia 1 mm sahaja. Okey, panjang tube ni sebenarnya 18 apa ni? Kau nampak dia 18 inci. Tuan-tuan nak buat lebih daripada 18 inci? Boleh, tapi kalau tuan-tuan beli yang dah siap potong, di kedai pertanian ataupun dalam melalui online ke, memang dia 18 inci. Okey. Kalau tuan-tuan beli yang segulung, tuan-tuan boleh potong nak potong 2 kaki ke 3 kaki ke, tapi nak panjang nak buat apa kan? Bazir je. So 18 inci tu adalah kita dah kira benda tu lebih sesuai. Okay, harga tube tu sekitar 20 sen ke 30 sen satu unit bukan ni. Okey, harga pen tu 10 sen ke 20 sen, tengok pada jenis. Okey, pen ni pula ada 2 jenis tuan-tuan. Satu jenis bengkok, satu jenis straight. Tengoklah mana-mana sesuai, dua-dua boleh je. Saya suka bengkok ni sebab nampak cantik sikit kan. Begitu kita punya curve capillary tube tu ke polybag tu nampak cantik. So benda tu menarik minat kita. Okey. Okey, dah tutup polybag lah. Okey. So saiz tuan-tuan nak saiz polybag adalah bergantung kepada jenis tanaman. Saya dah cuba banyak jenis saiz. Tapi yang saya belajar saiz yang sesuai untuk digunakan untuk standard tanaman macam cili, bendi, timun adalah saiz 16x16 ataupun 15x14. Okey. Lagi besar tuan-tuan pakai besar polybag, lagi besar lah medium tanaman yang perlu diletak nanti dalam tu. Okey, saiz tanaman ada dua. Saiz tanaman pula. Warna ada 2 jenis. Pertama sekali adalah warna warna hitam ataupun hitam putih. Yang ni hitam putih. Okey, dia ada pro and con kedua-dua. Mana lebih bagus? Soalan yang biasa orang tanya, saya mula-mula dulu pun tanya, mana lebih bagus? Okey. Kalau nak nampak cantik, memang putih ni bila mula-mula tanam memang nampak cantik, lama-lama nampak menyampah sebab apa dia akan kotor. Okey. Kedua, warna putih ni kalau kita dalam tanaman kita kena cek suhu kalau buat skala besar lah, kalau buat skala kecil tak ada pun. Bila kita semak suhu polybag ni, bila kita tengah panas, plus polybag berwarna hitam ni lebih panas sedikit dalam polybag tu daripada polybag warna putih. Tapi dari segi ketahanan, polybag warna hitam lebih tahan sebab dia lebih tebal, dia lebih berkualiti. Okey, pemilihan polybag juga penting. Tuan-tuan kena pastikan lubang polybag tu. Pastikan bahagian lubang tu dia bermula tak selesai mesti 1 inci ataupun 2 inci daripada bawah polybag. Jangan kat bawah pun dah ada lubang. Bila tuan-tuan letak polybag, bawah pun dah ada lubang, memang air takkan pegang lah. So kalau saya belajar terbaru adalah dalam polybag tu saiz lubang pertama dia mesti 1 inci atau 2 inci daripada bawah sekali polybag. Supaya kat bahagian bawah tu dia boleh menakung air supaya bekalan kalau kata ada berlaku satu something lah. Okey, kita putus air ke apa semua kan. Okey. Okey, itu polybag. So kalau tuan-tuan nak tanam betik, saya pernah cuba tanam betik tapi tak pernah, saya dah pindah masuk tanah lah, tak berani tanam dalam polybag, takut tak ada. Sebab ada tengok orang tanam betik dalam polybag kan. Okey, betik dalam polybag tapi maklumlah polybag yang besar diperlukan. Tapi bila dekat UiTM ni, satu masalah utama kita bila tanam betik adalah monyet. Bila diganggu oleh monyet, saya tanam 12 pokok betik, sekali 3 je survive, 3 pun dah mula nak sadaqallahul azim dah tu diserang oleh monyet lagi. Okey. And then kalau tuan-tuan nak tanam tanaman kecil-kecil, bolehlah guna polybag yang lebih kecil, tapi saya rasa kalau guna 15-14 ni dah memadai dah. Ni setakat yang saya cuba lah, 15-14 ni dah memadai dah. Okey. So medium tanaman. Okey, medium tanaman ni tuan-tuan dan puan paling penting. Okey. Tak ada ni, tuan-tuan ada peralatan lain tak guna juga. Okey. So kita ada beberapa jenis tanaman. Saya jenis medium tanaman. Saya tak berapa pandai sangat bab ni, tapi ini berdasarkan saya belajar lah.
kita ada sekam padi bakar. Tuan-tuan biasa dengar sekam padi bakar. Kalau belah utara famous ni, sekam padi bakar ni. Okay, jika sebelah utara memang cukup famous. Kita ada topsoil atau tanah biasa lah, tanah campur lah, tanah siap baju lah, macam-macam lah. Yang ada boleh dibeli di pasaran. Okay, ada juga yang gunakan pasir melah tu. And then yang saya paling suka guna adalah kokopit. Antara tiga-tiga medium ni, kokopit antara bagi saya yang terbaik. Sebab pertama sekali dia pegang air, itu paling penting. Okey, lepas tu dia ada sangat risiko penyakit bagi saya lah, dia tak ada. And then dia ringan dan mudah dikendalikan. Okey, pernah mula-mula bertani ni saya gunakan tanah. Okey, 40 polybag. Saya rasa kalau Ustaz Migdad ada dalam ni, dia pun boleh cerita lah. Saya pergi dengan dia, Ustaz Migdad itu kan. So pergilah ambil tanah, 40 polybag, asyik nak patah pinggang. 40 polybag penuh tu, ya Allah ya Tuhanku, punya azab bila kita masukkan tanah di dalam polybag. Tapi bila saya menggunakan kokopit sebagai medium tanaman, baru ni saya tolong sahabat saya di kebun kat luar saja, kita tolong sambil belajar kan. So bubur 500 polybag pun tak ada masalah sebab dia ringan. Okey, dia ringan, sebadan bila dia campur air baru dia akan berat nanti. So kalau tuan-tuan nak menggunakan medium tanaman di rumah, saya cadangkan gunakanlah kokopit, lebih mudah dikendalikan. Harga pun tak mahal, satu guni tu lebih kurang sekarang harga dia sekitar 11 atau 12 ringgit. Tahun ni memang naik harga kau-kau. Kalau tuan-tuan nak tahu, bulan 1 itu, pada awal bulan 1, bulan 2 itu, geng-geng berkebun ni berebut nak beli kokopit. Sebab geng-geng ladang sekali order kokopit, kalau order 500,000 guni kan, kita nak 3-4 guni ni memang tak dapat lah. Okay, so kokopit sekarang ni sekitar 11, 10 ke 12 ringgit lah, macam tu harga dia seguni. Jika tuan-tuan nak tanam 20 polybag, tuan-tuan perlu sekitar 3 ke 4 guni sahaja. Tengok pada berapa banyak kita bubuh. Okay, so ni medium tanaman yang penting tuan-tuan kena ada. Okay, gunalah kokopit. Bukan nak promote tau, tapi ini antara yang terbaik lah bagi saya. Okay tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi next. Saya nak minum sikit, ada harga air pula, minta maaf minum Nescafe dulu. Masih baik pagi tadi sebelum masuk jabat kita pergi beli dah. Sebenarnya saya kat jabat ni tak boleh nak buat kat rumah. Kalau buat kat rumah, jawapannya anak-anak kacau. Lepas tu Cik Syam itu dia bagi cadangan, buatlah dekat kebun. Kalau buat kat kebun, saya kata tak jadi Cik Syam, lah saya kebun, slide ke mana apa ke mana. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah senarai lengkap keperluan fertigasi untuk 20 polybag. Okay, 20 polybag lah. Polybag berapa banyak tuan-tuan boleh tambah, boleh up sendirilah. Okay, kalau tuan-tuan nak beli macam whip mat 5 meter cukup dah, paku 10 unit, tong air 1, timer 1, pump 1, elbow pipe polypipe 15 ringgit. 15 meter, okay, 15 ringgit. Memang betul 15 meter bersama dengan 15 ringgit polypipe. Kalau tuan-tuan beli secara meter memang rugi. Dia memang orang agak luar jual sekitar RM1 1 meter. Sebab tu waktu mula-mula saya belajar kebun tu, saya terus beli 300 meter, saya beli segulung terus. So berapa harga dia tak sampai pun 150, murah je. Kalau tuan-tuan dah biasa kebun tahu berapa harga dia sebenarnya, sekitar 120, 110 pun. Okay, elbow 7 unit. Ini adalah setting yang saya buat. Okay, mungkin kalau tuan-tuan nak buat cara setting lain, mungkin senarai ini berbeza. Okay, terutama bab connector ni lah, elbow, okay, T. Okay, saya punya, nanti saya tunjuk saya punya setting, cara saya berbeza sikit. Mungkin tuan-tuan boleh tengok ada orang lain setting dia berbeza, okay. And then ada apa ni, T, OT valve tu yang connector, lepas tu microtype, capillary tube, microtube pula. Okay, 20 unit. Dripper pen 20 ni, bukan 12. Okay, 20 unit. Puncher 1, polybag 20 keping, polybag 16-16 ataupun 15-14. Kokopit 3 guni. 3 guni 4 guni, anak pokok ataupun benih.
Okey, nanti kita akan berjalan pokok benda ni sedikit lah kongsian. Lepas tu ada satu lagi sebenarnya baja AB. Nanti itu kat bahagian baja nanti. Kita tuan puan-puan. Ini yang saya buat, yang saya gunakan di kebun teknik cara saya. Okey. Ini ada sekejap. Okey, 20 ini. So inilah peralatan-peralatan dia. Ada kurang lah kalau tuan nak tengok kan semua tadi. Saya memang suka ambil gambar bab-bab ni, ada sikit saya ambil gambar, ada sikit susah ambil gambar. Okey. So tanaman apa yang sesuai? Saya dah terang tadi macam-macam lah semua tanaman sesuai sebenarnya. Asalkan bukan tuan-tuan tanam pokok jambu, pokok mangga, okey, and then pokok durian dalam polybag. Untuk semai anak pokok boleh, tapi bukan nak tanam terus dalam tu. Okey, biasa yang guna polybag adalah tanaman yang masa dia singkat, sekitar 3 hingga 6 bulan saja tempoh masa dia. Okey, biasa tanaman sayur, ada juga buah-buah macam later saya tengah cuba buah tembikai. Buah tembikai 12 pokok jadi 4 biji jadi. Sebab hari tu saya ada masalah, saya terlupa bubuh air. Saya terlupa sambungkan air, jadi makan tembikai kering. Tembikai dia tak boleh kurang air. Okey. Okey. So tuan-tuan nak tanam apa? Nak tanam cili, nak tanam ada solok, terung panjang, terung pendek, terung bulat. Okey, timun ni jagung, pokok jagung yang ni yang ada. Okey, tomato saya baru lepas potong minggu lepas, tengah cuci kebun ni sikit, 12 pokok saya dah buang. Okey, saya tak tunggu lama tuan-tuan buat. Bila saya tengok pokok tu dah usia 3 bulan ke atas ataupun pokok tu dia dah tak menghasilkan buah ataupun hasil yang sepatutnya, buah dah semakin kecil, okey, dan dah semakin sikit, jangan tunggu, jangan bazir baja tuan-tuan, buang. Potong, kita semai baru, kita tanam baru, tu je. Okey, jangan bazir. Setengah orang nak buat tu, okey, sebab macam cili lah ni pun diorang dah ada teknik terbaru yang saya dengar lah kawan-kawan duk bercerita. Cili kalau ladang dulu diorang tanam, musim pertama tanam, okey, dalam satu musim tu biasa dia akan 3 kali berbuah. So dia akan tunggu 3 kali berbuah, mana habislah satu musim. Tapi yang terbaru saya dengar diorang akan tanam 2 pokok dan 1 polybag, 2 pokok dan 1 polybag dalam satu musim pertama, sekali berbuah tu dia terus cantas pokok. Katanya, saya pun tak tahu betul ke tidak, tu saya dengar je lah diorang sembang. Okey, kadang-kadang kita kawan-kawan ni kita dengar je lah kan. So berkata lebih produktif, lebih tinggi hasil dia. Sejauh mana wallahualam. Okey. Okey tuan-tuan, ini adalah layout. Saya tunjuk sikit layout cara saya susun polybag saya di kebun yang kecil. Okey. Saya gunakan, ambil daripada aplikasi daripada kebun besar, kita bawa daripada kebun kecil. Itu je sebenarnya aplikasi hobi ni. Okey. Yang mana ni tong baja, dalam tong ni ada pump, ada pump, pipe dan penyambung apa semualah. Pergi pipe 1 meter, sebelum saya pecahkan kepada dua bahagian. Okey, gunakan 1 T. Okey, maknanya saya pecah. Saya akan buat dalam satu lingkaran penuh kalau saya susun polypipe saya. Sebab kalau tuan-tuan tengok, ada juga orang kalau tengok dia buat design, dia akan mati dekat ujung ni. Dia takkan sambung sini. Kalau sini pun dia akan mati kat ujung. Okey. Berdasarkan apa yang saya cuba dan juga apa yang saya belajar, bila kita buat satu lingkaran penuh ni, insya-Allah pressure yang akan pergi ke setiap pipe ni adalah sama. Ke setiap capillary tube ni adalah sama. Itu kelebihan dia. Yang saya perhatikan lah. Berbanding bila kita mati kat sini, kita tutup pipe capillary, kita tak menyambung dua ni, kita tak boleh sambung ni, pressure dia akan berbeza. Mungkin kat sini lebih, kat sini kurang. Macam tu lah. So, saya nampak yang ni design ni ada design lebih tu sebab kita tambah sikit je lagi pipe untuk dapatkan satu pressure yang cantik, ukuran yang jumlah air yang masuk tu betul. Okey. So jelas kat sini ni adalah susunannya. Kalau tuan-tuan nanti kalau nak slide ni saya boleh bagi tak ada masalah. Okey. Okey, and then okey. So
Ni capillary tube, polybag lah saya buat. Sebenarnya saya tak pandai nak buat lakaran ni, saya buat hudu-hudu word je ni. Okey. Okey. So itu saja tentang peralatan dan juga susun atur polybag. Okey, kalau tuan-tuan nak buat 40 polybag, 100 polybag, tak ada masalah, buatlah. Tambah je lah saiz dia. Tuan-tuan panjangkanlah daripada 5, kalau nak buat 40 polybag kat sini kena jadi 10 meter lebih kurang. Okey, tuan-tuan. Lupa dah kita jarak di antara polybag. Okey, ni penting. Jarak di antara polybag 1/5 hingga 2 kaki biasanya. Ke sini 1/5 hingga 2 kaki, ke sini pun sama lebih kurang. Okey. Jangan jauh sangatlah, jangan rapat sangat. Tujuannya untuk memudahkan kita nak buat maintenance, nak potong daun rosak, nak buang dahan, nak buat selembur racun. Okey, bila pokok kelapa rapat, bila dia dah bila dia kecil tak ada masalah. Bila dia dah besar, bila dia dah besar and then daun pun dah merimbun, memang ada masalah nanti. Bila kita sembur racun ada tempat yang tak kena apa semua. Okey, capillary so samalah lain. Okey, jarak sini ke sini terpulang. Minimum 5 kaki, 4 kaki lah paling kurang pun. Okey. Okey, itu sedikit asas. Okey, kat sini saya nak buat nak demo sebenarnya, tapi tak tahu lah tuan-tuan nampak ke tak. Saya harap tuan-tuan nampak saya dah guna kamera telefon ni sebenarnya. Terima kasih juga pada Cik Syam sebab ajar guna Drive Cam ke apa benda nama dia, menjadikan telefon kita sebagai webcam. Sebelum ni saya tak tahu juga. Sekejap saya ambil ni. Okey. So ni cara pemasangan lah. Kalau saya tuan-tuan nampak, okey lah. Kalau tak nampak saya minta maaf lah. Mungkin kita boleh belajar nanti lain kali. Okey tuan-tuan, polypipe. Okey, kita ada ni satu polypipe. Kejap saya kena buang background, kalau tidak dia tak nampak sebentar. Ni kejap, okey, baru nampak kot jelas. Okey, saya tutup slide sekejap. Okay, terima kasih kerana bagi tahu. Stop sharing. Okey, saya tutup dah slide sekejap. Okey. Ni adalah polypipe. Nampak besar dah. Terima kasih Paul. Okey. Tuan dia memang besar, apa saya pun memang besar. Okey. So, polypipe ni pertama sekali orang tanya, nak potong guna apa? Okey, nak potong guna apa? Guna gunting je. Saya senang je guna gunting tuan-tuan dan puan. Okey? Ni gunting saya tak ada gunting besar kat pejabat ni, tak apalah saya guna gunting kecil je. Okey, contohnya tuan-tuan nak potong je lah guna gunting kecil pun. Dia cukup mudah dipotong. Okey. Dah jatuh. Dah putus 2. Okey, ni 1. Okey. Tuan-tuan, so bagi rata lah sikit. Bila potong tu pastikan gunting tuan-tuan tajam. Okey, tuan-tuan nak guna polypipe cutter pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya cuba bila polypipe ni sebab dia nipis, dia agak lembut. Jadi bila guna polypipe cutter yang PVC cutter yang kita beli kat awal tu lagi susah sebenarnya. Okey. Tapi bila saya guna yang gunting lagi senang. So saya guna gunting je lah. Okey. So connector dia kita ada 2. Saya buat 2 tapi saya tunjuk 1 je lah. Okey tuan-tuan. Kalau tuan nampak ni connector, dia ada gigi-gigi dia sikit kan. Untuk pasang polypipe ke connector senang sahaja. Tak perlu nak gam, tak perlu nak apa, tak perlu nak ikat ke apa semua. Tuan cuma perlu masukkan saja. Masukkan, ulas. Ulas dia sampai hujung. Okey. Tu, ulas dia sampai hujung. Itu dah cukup dah. InsyaAllah dia takkan terbuka. Okey. Biar kita guna pressure kuat macam mana pun, dia takkan terbuka. InsyaAllah lah. Kecuali tuan-tuan guna pump yang betul-betul power sangat, sampai 5 horsepower kan. Tapi tak ada guna rasa. Kalau pump untuk fertigasi rasanya yang saya tahu paling tinggi pun 2 horsepower pun. Itu pun untuk kebun yang betul-betul besar lah, untuk 4,000 polybag. Okey. So itu cara menyambung dia. So sama juga kalau kita nak sambung satu lagi, kita sambung je lah. Okey. Okey tuan-tuan. Yang ni saya tunjuk tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak dekat polypipe ni ada satu line, ada 2 line. Okey, dia ada garisan kuning. Pastikan garisan kuning ni adalah garisan yang menghala ke atas. Kenapa? Ini tujuan dia untuk kita senang, kita tahu kat mana kita nak cucuk, nak tebuk lubang. Okey, ni
biasa saya akan guna garisan kuning ni sebagai satu panduan tempat untuk saya cucuk, untuk saya tebuk. Okey. So ini je saja, senang saja cara nak sambung dia. Okey. So kalau kau ada banyak sikit tu, pakailah glove. Okey, pakailah glove bila kita buat kerja. Kalau banyak nak buat besar sikit pakailah glove, sebab bila banyak akan sakit tangan. Sebab dia dekat penyambung ni dia ada tajam sikit. Kat polipat tak ada masalah. Okey. Cara untuk susun untuk tebuk okey, kita ambil panca. Okey, ni panca. Kita akan tebuk di atas sekejap, saya pun nak tengok juga besarkan ke tak. Okey. Okey. Saya tunjuk sini, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak, okey, saya lebih tunjuk. Okey, kita akan tebuk dekat atas line ni. Line kuning ni. Okey, senang je. Ambil panca, bila dah atas tanah lagi senang. Macam ni, tebuk je. Okey, dia dah masuk. Dia memang cukup senang tembus. Okey, dah masuk. Okey, cabut. Okey, tuan-tuan boleh nampak kat situ ada lubang. Okey. Kalau tuan-tuan buat sikit, tuan-tuan boleh guna tangan, tak ada masalah. Tapi kalau buat banyak, saya nasihatkan guna kelayang muncul tirus untuk masukkan ni. Sebab lama-lama dia akan sakit tangan. Memang dia akan sakit tangan lama-lama. Okey, so saya masuk. Okey, capillary tube ni, dia mestilah berpotongan 45 darjah serong. Okey, kalau tuan-tuan tengok, ni serong, ni capillary tube. Okey. So, senang je. Tak kisah ambil mana-mana bahagian. Yang ni sebenarnya dah terpakai, saya dah guna dah. Saya buka balik. Okay, sebab. Okay. So, kita ambil, kita masuk, kita cucuk sampai ujung. Cucuk sampai habis. Okay. And then, tuan-tuan tekan sikit kat sini supaya kita boleh naikkan balik. InsyaAllah tak akan bocor kat sini. Kecuali tuan-tuan tebuk besar sangat. Tapi kalau guna panca yang sesuai ni, memang saiz dia dah. Okay. InsyaAllah dia tak akan keluar air kat sini dan dia akan pegang kuat jugalah. Okey, itu saja untuk sambut cucuk. Okey, jarak di antara tube ni saya nasihatkan, kalau saya guna, saya tak guna sangat pun, tapi dinasihatkan kepada saya adalah kita jarakkan at least 1 kaki daripada tube-tube ni. So kita tengok pada jarak polybag kita jugalah. Kita pasang dulu, letak polybag dulu apa semua, baru kita tebuk. Okey, jangan tebuk awal-awal baru nak pasang. Jawapannya nanti polybag tempat lain, lubang tuan-tuan tempat lain. Okey. So, ni salah satu ni, saya ulang sekali lagi, tebuk sahaja terus. Okey, takut saya nak guna balik pipe ni. Tapi rasa tak guna dah. Okey, tak apalah. Okey, ni tebuk. Dah lubang. Okey, tuan-tuan, kalau tersalah tebuk, nak buat apa? Kena buang ke pipe ni? Jangan. Ni dia ada penutup dia sebenarnya dijual, tapi tak payah beli. Saya nasihatkan, benda saya guna ni je. Black tape, okey, tape wire, okey. InsyaAllah tak akan tembus. Air tak akan keluar. Sebab pressure air yang masuk ke dalam ni bukan pressure yang kuat. So, saya akan guna black tape. Kalau saya salah tebuk, saya akan tutup balik dengan black tape je. Lilitlah 2-3 lilit bagi dia kuat. Okey. So, jangan buang pipe, jangan pergi beli pipe kalau salah tebuk. Okey, kita boleh guna black tape, tampal je kan. Guna duct tape ke, guna tape apa pun, jangan guna tape kertas tu dah lah. Kalau kertas saya rasa insyaAllah tak tahan lama. Okey. So, dripper pen. Okay, kita tunjuk sambungan kat dripper pen lah. Ni sikit je senang demo. Okey. Dripper pen senang je, kalau tuan-tuan tengok dia ada banyak tempat untuk masuk. Sebenarnya kat mana kita nak masuk. Okey, sebenarnya ni untuk 3mm, yang ni untuk, saya tak ingat, ni pun boleh juga tuan-tuan nak masuk melalui straight ni, tapi saya tak suka. Dia ada satu lagi, ni alur ni, kat sini je kita masukkan. Kita masuk, kita ikut curve dia, dah siap. So dia akan mengalir air, mengalir ikut pen ni sampailah ke medium tanaman kita. Itu saja cara pemasangan dia. Yang lain senang lah. Okey. Cara setting timer, minta maaf saya tak boleh nak buat. Kita timer tak ada. Okey. Bila kita bubuh dalam tangki air, pump jalan sekali, esok pump tak dan jalan sekali lagi, air dah kering. Okey. Jadi kuasa suction sebenarnya. Tuan-tuan saya nak cerita macam mana untuk elakkan air kering, kita kena buat satu lubang udara di dalam, okey, kat sini saya tunjuk. Sekejap saya pergi ni, slide balik.
Okey. Okey. So dia kadang-kadang kita selalu macam biasa kita sedut minyak dalam tangki motor kan, kita sedut, dia akan mengalir habis kekosongan tangki. Macam tu juga air ni. Bila kita tak sediakan satu lubang udara, okey, biasanya dekat sini, okey, dekat pipe yang di dalam tangki ni, dekat bahagian atas sekali saya akan tebuk satu lagi lubang halus. Untuk fungsi dia bukan untuk sedut air tapi sedut udara selepas pump dimatikan. Okey. Jika contohnya kalau kata pump dah jalan sekali, bila pump jalan, air akan sentiasa mengalir. Dia akan mengalir sehinggalah ada udara masuk supaya air itu stop. Walaupun pump dah stop, air akan boleh mengalir kalau kita tak ada udara masuk. Tu basic sebenarnya, saya tak tahu apa nama basic, tapi dalam sistem pertanian kita akan buat macam tu. Kita akan buat satu lubang untuk udara masuk. Okey, semasa pump jalan, udara tak masuk. Yang akan masuk, yang dia kat situ akan keluar air sedikit, kecil je lah. Tapi semasa pump dimatikan, udara yang akan masuk, menyebabkan pump tu air tidak akan membazir. Dia tak akan keluar dengan sendirinya, okey? Okey, nanti kalau tuan-tuan nak tengok macam mana, saya boleh tunjuklah. Okey. Kalau kat sini, saya pergi balik kat slide mula tadi ada gambar dia kejap. Okey, valve. Ni kat sini lah. Tak ada, tempat tak boleh tengok. Lebih kurang kat sini, kita akan buat poti valve kat dalam ni. Ini adalah pipe untuk air masuk kembali. So, bila pipe masuk balik ni kat sini, kita akan tebuk lubang. So, dari fungsi dia lebih kurang sama yang besar jugalah. Okey. Okey, habis kat situ. So tu sedikit demo, kalau tuan-tuan nak belajar lebih lanjut, nak saya tunjuk boleh je, calling ke nanti apa PKP kita boleh jumpa. Boleh story sikit lah. Kita berkongsi lah sebab saya pun tak pandai. Okay, macam kita tahu sahabat-sahabat kita ada dalam yayasan ni pun dah ada kebun apa semua. Saya pun baru belajar je. So saya kongsi ni just untuk hobi je. Okay. Okey tuan-tuan, semaian benih. Ni sebab tadi ada soalan semaian benih macam mana apa semua. Okey. Macam mana kita nak dapatkan pokok? Ada dua cara. Pertama kita semai sendiri, kedua kita beli. Okey. Kalau saya prefer beli sebab beli insya-Allah jadi. Okey, memang ada kalau pergi kat kedai pertanian, kalau bukan nak promote kat sini, kalau kedai pertanian dekat Macang ni ada satu, iaitu kedai Ustaz. Saya pergi kedai Ustaz Agro Trading, tak salah saya nama dia, kat Pakar Meleret sebelum masjid. Tu tempat yang saya biasa beli barang lah. Nak beli benih pun boleh, tapi kena booking dulu sebab benih ni bukan minta hari ni terus besok jadi anak pokok kan. Okey, untuk buat anak pokok cili memerlukan masa sekurang-kurangnya 25 hari. Untuk anak pokok timun jarang orang beli, biasa boleh buat sebab timun ni anak pokok dia sekitar 7 ke 14 hari dah boleh jadi. Sama juga bendi pun sekejap. Anak pokok untuk terung pun lebih kurang sebulan. Tengoklah, sebab kita kalau macam saya suka buat sendiri. Okey, ni antara yang permulaan sekali. Ni adalah mula-mula yang saya cakap awal-awal tadi, yang mana saya saya belah cili, saya ambil biji dia dan saya tanam. Bila hidup macam ni, jadi tiba-tiba saya semangat tiba-tiba berkobar-kobar nak belajar menanam. Okey, so ni kat saya usia dia dah hampir dekat 20 hari dah ni. Kita pun boleh tengok anak pokok yang sesuai dipindah tanam nanti saya akan tunjuklah. Okey, inilah permulaan cerita macam mana saya boleh mula-mula tanam. Inilah kat sinilah mulanya. Ni saya tanam dia lain lah. Okey, yang ni saya guna cup biasa. Tuan-tuan boleh nak semai boleh guna cup, minum tu cup dadih boleh. Okey, yang penting kalau guna cup pastikan tuan-tuan lubangkan kat bawah ni. Lubangkanlah, nak gunting ke, nak tebuk guna paku panas ke, terpulang. Jangan kata tak ada lubang sebab nanti kalau air takung akar dia akan rosak. Okey. Dan ni saya guna seeding tray. Untuk tray ni, sebenarnya tray ni besar, saya potong-potong, saya beli kat DIY. Dan ni first tray yang saya beli. Okey, seeding tray ni. So dia ada kalau beli yang kat DIY tu dia ada 74 lubang. Tapi normally yang kita pakai dalam pertanian
adalah yang ni. Tray 54 lubang dan juga 51 lubang dan juga tray 104 lubang. Yang ni biasa untuk semai ni kan. Yang ni biasa saya guna untuk semai tumbuhan yang besar macam melon akar besar sikit kan. Yang ni saya akan guna untuk cili ke, bendi ke apa semua saya akan semai dalam ni. Okey, cukup 25 hari kita pindah. Tengok pada jenis tanaman kan, tak semua tanaman kena tunggu sebulan untuk pindah. Okey, nanti boleh carilah dia punya info-info tu tak. Okey. Okey, selesai situ. Okey tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak, ada tu setengah jam kaya kena laju sikit ni. Okey, cara semai benih. First kali tuan-tuan kena rendam, belilah benih yang dah siap, jangan buat benih buat sendiri sebab pengalaman saya benih buat sendiri ni tak dirawat, jadi potensi untuk benih tu rosak memang tinggi. Okey, so beli benih yang dah siap, yang dah telah dirawat, rendam dulu dalam 3 atau 4 jam dalam air. Pertama sekali kita kena pastikan benih yang timbul kita buang. Benih yang timbul dia akan kosong sebenarnya dalam tu. Dia tak ada apa. So jangan bazir masa untuk semai. Okey, tapis dan keringkan. Tu paling simple. Okey, lepas tu okey, cara semai benih masukkan pit moss. Okey. Tadi saya tak cerita pit moss. Pit moss ni adalah satu medium tanaman, medium semaian. Okey, medium semaian yang saya guna, yang confirm insya-Allah guna, confirm jadi ya. Dia sebenarnya hasil pit moss ni adalah kombinasi daripada rumpai, bukan rumpai, lumut daripada Holland, dan pit moss memang diimport Okey, harga pit moss sekilo RM3. Tuan-tuan boleh beli kilo ataupun nak beli seguni. Seguni tak mahal, seguni sekitar 40 ke 45, macam tu lebih kurang. Okey, letakkan pit moss penuh di dalam tray, tapi bukan mapat, sekadar penuh sahaja. Lubangkan di tengah-tengah, bukan 1 cm ataupun 1 cm ataupun senang cerita setengah ruas kita ni, setengah sahaja. Tapi tengok pada tanaman, kalau jagung saya terpaksa masuk dalam sikit sebab jagung kalau letak ke atas nanti pokok dia tumbang bila dia naik. So kalau jagung saya akan letak dalam. Tapi kalau macam pokok-pokok lain tak ada masalah, saya letak 1 cm okey. Okey, masukkan benih, setiap lubang ni 1. Okey, tuan-tuan nak cuba cili orang kata 2 pokok, 2 pokok 1 polybag boleh, tapi jangan buat 1 lubang, buat 2 lubang. Okey, satu-satu juga. Okey, tutup dengan spray dulu dengan air. Pastikan spray, jangan jirus Okey, beli botol spray tu, spray air bagi penuh tu semua dah basah lengkap elok. Basah sekadar lembap, bukan basah sampai air mengalir balik kat bawah. Okey. And then tutup dengan plastik hitam. Kalau saya akan lapik dulu dengan surat khabar. Saya akan spray surat khabar tu basahkan, saya tutup dengan plastik hitam, plastik sampah ke ataupun guna plastik silver shine tadi pun boleh. And then saya akan simpan dalam rumah. Okey, dalam rumah kat tempat yang gelap. Sebab apa? Saya guna plastik saya guna surat khabar, satu, kelembapan dia lebih tahan lama, insya-Allah. Dalam masa 7 hari ni saya takkan spray dah. Saya gila tengoklah, ada juga kalau cuaca panas sangat dia akan kering juga. Tapi kalau cuaca biasa-biasa insya-Allah 7 hari ni sampai dia bercambah saya takkan spray dah. Saya takkan bubuh air dah. So senanglah nak jaga. Okey, sampailah dia bercambah. Dia bercambah and then tuan-tuan terus je lah jaga anak pokok sehingga usia dia 25 hari lebih kurang Okey. Ni saya cerita tadi. Okey. Saya masuk sikit. Ada yang bertanya, perlu tak siram baja semasa anak pokok? Okey, kalau tuan-tuan nak siram baja memang perlu letak aja. Okey, dalam pit moss ni dia dah ada nutrien yang tertentu untuk anak pokok. So sebenarnya untuk 7 hari pertama selepas bercambah memang tak perlu bubuh baja apa-apa. Just spray air biasa, letak air biasa sahaja. Okey. Selepas 7 hari baru kita bubuh baja. Nanti saya akan cerita dalam topik pembajaan nanti Okey, kita nak laju sikit. Pada 11.30, sekejap je masa. Okey. Baik, slide dia sepatu kat bawah. Okey, tak apalah, saya pergi pembajaan dulu. Sepatutnya jadi slide dah tukar. Okey. Pembajaan dan perairan pembajaan tadi saya cerita boleh mula baja selepas 1 minggu selepas benih bercambah. Mana dah ada anak pokok, dah ada mula daun sebenar dah mula keluar. Okey, baru boleh baja. Okey, cara bagi baja, kalau saya menggunakan baja AB. Okey, baja AB ada kat sini contoh, nanti saya tunjuk. Okey,
saya menggunakan baja AB. Bila kita nak bagi baja AB kepada anak pokok, kita tak boleh dah spray. Saya pernah cuba, saya dulu tak reti, saya spray, innalillah semua anak pokok saya layu. Mati macam tu saja. Dia burn sebabkan baja. Okey, so saya akan campur bancuhan baja dan air itu, saya akan letak dalam satu takung besar, saya akan ambil saya punya pokok semua tu, saya akan rendam ke dalam takung tersebut. Biar air dan baja itu merasap melalui akar dia, melalui tanah pit moss tersebut. Okey. So bukan kita spray ke atas pokok. Kalau tuan-tuan tak ada takung besar nak spray juga boleh, tapi kena hati-hati spray terus kepada pit moss. Jangan kena batang, jangan kena daun. Ini pengalaman saya, memang saya dulu tak reti, saya buat layu, buang semua. Okey. So itu teknik untuk tu. So kadar baca isi dia 1.0 ke 1.2. Okey, isi apa benda pula tu? Okey tuan-tuan, jangan pening kepala, isi meter. Nak belajar isi ni pening. So nantilah saya akan ajar detail, tapi inilah isi meter. Isi meter ni adalah peranti untuk kita baca bacaan baja kita lah. Nak terang detail sangat pun saya tak pandai dah, tapi saya pandai baca je lah. Okey, yang kuning ni pH meter, nak tentukan tahap akali pun, ataupun nak baca tahap asid ataupun akali air kita kan. Tapi yang biasa kita guna adalah isi meter. So dia ada baca 1.2, 1000, setengah orang sebut 1.0, setengah orang sebut 1000, 1.0 dan juga 1000 adalah bacaan yang sama. Okey. Okey. So baja yang sesuai untuk fertigasi adalah guna baja AB. Tuan-tuan boleh beli baja yang ada siap bancuh dalam botol, atau tuan-tuan boleh beli macam saya. Sebab saya ni lebih kepada langkah penjimatan. Buat apa kita berkebun tapi nak bazir kan. Saya akan beli baja seguni besar, saya akan repack kecil-kecil, saya simpan dalam bekas yang gelap dan bekas sesuai, saya simpan. Saya nak saya bancuh sikit, Okey. Alhamdulillah memang bila saya buat macam tu lebih jimat daripada saya guna tu kuantiti yang besar. Okey. Baja AB dia memang sebab dia larut air, dia jarang nak menyebabkan tersumbat kecuali memang tuan-tuan ada unsur-unsur garam ke apa dalam ni. Okey, baja AB ni dia ada 13 hingga 15 nutrien. Dia antara baja yang paling lengkap lah setakat ni. Saya dah cuba baja AB ni untuk timur, saya dah cuba untuk macam-macam tumbuhan. Setakat ni insya-Allah alhamdulillah. Okey, malah betik pun saya guna baja AB juga. Okey. Bila sebab tu dalam polybag tu lah, tapi bila dah duduk kat tanah ni saya guna baja butir sebab dah tak macam tak relevan guna AB. Okay, bila kat tanah dia mengalirkan, dia membazir. Okey. So nutrien lengkap dia tak cerita lah berapa banyak apa semua. Okey, baja AB boleh dibeli kuantiti kecil ataupun besar, harga sekitar 120 ke 135 ringgit. Kalau buat 20 polybag tu, sepaket ni saya rasa cukup untuk sebulan. Okey. Kalau buat 20 polybag. Okey, perlu dibaca. Okey. Paling penting, ini baja A yang saya tanda ni adalah baja A. Ini baja A, ni ada baja B. Tuan-tuan kena faham, kena pasti. Baja A ni dia punya putih ni, butir dia besar sikit. Yang ni dia halus. Yang ni dia ada dua je saja dia punya nutrien, dia punya bahan-bahan dia. Yang ni tak salah saya ada 10 ke 13. Okey, yang dicampur sekali. Okey, so baja A dan B ni perlu dibancuh berasingan terlebih dahulu sebelum dicampur ke dalam tong. Itu paling penting. Jangan sesekali bancuh dua-dua ni sekali dalam satu tong. Tuan-tuan akan nampak hasil apa? Bancuhan tuan-tuan akan mula jadi crystallize, seperti bergaram apa semua. Sebab benda tu merosakkan baja lah. Okey, so jangan baja A dia agak tajam sikit, kalau tangan terluka dia akan rasa pedih sikit. Ni saya beritahu terus, ini pengalaman saya. Baja B dia sejuk. Tuan-tuan akan nampak nanti bila bancuh tu dekat tong air tu dia akan macam apa ni, meruap air sikit, macam kesan air sejuk kan. So macam tu lah. Kalau pegang dia pun suhu air kena. Okey. So baja, okey, ni tentang pembajaan. Okey. So kita pergi balik tadi perairan, pindah tanam. Baja dulu lah. Okey. So jadual pembajaan dan juga perairan ini adalah asas sahaja sebenarnya tuan-tuan dan puan. Lain tumbuhan, lain tanaman, lain pokok, lain dia punya bacaan dia. Okey, tapi saya gunakan secara asas, saya menggunakan bacaan untuk cili untuk hampir semua tanaman saya. So far
okey je. Tapi kalau untuk orang yang nak berkebun besar, jangan buatlah, dia kena ikut sukatan yang telah ditetapkan. Sebab kadang-kadang jumlah baja tak cukup akan membantutkan tanaman, menyebabkan hasil kurang. Kuantiti air tak cukup, pokok akan mudah rosak, kena penyakit, macam-macam lah. So ini adalah minggu pertama 500 ml average sehari. Sehari bukan setiap kali pump. Mana setiap kali pump sekitar 100 ml sahaja. So sekali pump tuan-tuan perlukan lebih kurang 2 liter air untuk minggu pertama. Lepas tu dia akan naik sikit-sikit bersamaan dengan bacaan isi. Ini masa ni tuan-tuan tentukanlah ikut kesesuaian. Macam saya buat 8, 10, 12, 2, 4. Ada orang buat 8, 10, 11, 3, 5 tu pulang. Tu masing-masing punya tu. Okey, dan sampailah minggu umur yang terakhir mungkin banyak sikit air waktu dia, tong besar diperlukan. Kalau tuan-tuan nak mula beli yang daripada tong besar pun lagi cantik. Tapi beli pump besar sikit. Okey. Okey tuan-tuan, baja dah selesai, air dah selesai, kita pergi pada pindah tanam daripada anak pokok yang dah ada, dah jadi cantik 45 hari apa semua. Okey, kita kena tahu bila kita perlu pindah. Ada orang selalu buat, kita buat awal pagi lah, kita buat tengah hari lah. Jangan, ada masa. Buat awal pagi boleh, tapi kalau saya tak nak risikokan anak pokok saya dengan cahaya matahari dan terik, saya tak buat awal pagi. Biasanya saya buat pindah tanam mesti selepas pukul 5, selepas asar. Okey, lagi lewat lagi baik, tapi kadang sebab bila banyak, memang tak sempat lah kan. Bukan senang nak pindah tanam ni. Tuan-tuan bayang kalau orang ada produk ladang besar nak buat pindah tanam, dia kena buat pindah tanam dalam masa paling cepat, tuan perlu buat. So, kalau boleh buatlah pindah tanam tu dalam masa lepas asal tu okey. Okey, pertama sekali kena buang ni gambar anak-anak saya sebenarnya ni. Buang anak seorang turuna, seorang dara ni menolong saya memasukkan kokopit di dalam polybag. Okey, tuan-tuan nak letak kokopit banyak mana dalam polybag? Letak hampir penuh. Okey, mana ada 1 inci atau 1,5 inci sahaja baki. And then boleh susun dulu. Kalau saya suka susun dulu di atas wheat mat saya di atas tu, and then biar. Okey, kokopit ni saya lupa nak bagi tahu tadi, perlu dibasuh terlebih dahulu. Bukan basuh dengan sabun tuan-tuan. Basuh, curah air, cuci sikit, rendam sikit, bagi keluar kotoran dia. Tuan akan tengoklah kokopit ni akan ada hitam. Okey, air yang keluar dari kokopit. Okey, dah semua tu boleh masuk dalam ni. And then tuan-tuan pindah tanam selepas pukul 5. Okey, perlu disiapkan lebih awal. Dan pastikan jika tuan-tuan nak pindah tanam tu, kokopit tuan-tuan dah lembap, dah disiram dengan air terlebih dahulu. Okey, lepas pindah tanam, kalau saya jarang siram. Lepas pindah tanam saya biar. Sebab kokopit saya dah bubuh air awal-awal dulu. And then besok baru saya akan mulakan siraman pertama tanpa baja. Hari kedua baru saya akan mulakan siraman dengan baja. Okey, supaya nak bagi sesuaikan dulu pokok tu dengan kokopit. Tu ada teknik masing-masing, lain-lain orang lain cara dia lah. Okey. Okey, ni tadi dah saya cover. Yang ni biasa tak banyak, dah slide sikit lagi. Okey, masalah dan juga ancaman yang selalu berlaku di dekat tanaman. Tuan-tuan jangan ingat, tanam 20 pokok tak ada apalah. Ada, akan berlaku juga ancaman, masalah-masalah. Okey, pertama sekali adalah tentang masalah teknikal. Okey, masalah teknikal iaitu kawasan tak rata. Okey, bila kita nak bertanam, nak berkebun guna sistem irigasi, pastikan kawasan kita rata ataupun hampir rata. Setakat ada bonggok-bonggok sikit tak apalah. Okey, ada naik, turun naik. Tapi jangan kata lereng bukit kita nak tanam, memang tak boleh. Kita tak boleh susun, boleh baik kat lereng bukit sebab apa nanti air yang pergi tidak sekata. Okey, so kena pastikan kawasan rata. Pump timer rosak tak berfungsi ini jarang berlaku, tapi saya pernah alami pump yang sampai hampir setahun tu tiba-tiba rosak. Mungkin sebab masuk banyak sangat sisa-sisa pasir apa semua tu. Kadang-kadang saya pun tak servis saya tu, tapi timer tak rosak yang saya beli yang tak berkualiti je itu. Lepas saya pakai jenama SAM, okey, alhamdulillah tak pernah rosak lagi sampai sekarang ni. Air tiba-tiba kering sebab sedutan tadi kan. Ini saya dah terangkan tadi.
tiup tersumbat, kapilari tiup mudah tersumbat tuan-tuan dan puan. Sebab tu kita kena pastikan air yang masuk tu bersih. Nak cam senang je, macam mana kapilari tiup, tuan-tuan akan tengok pokok tuan-tuan layu ataupun jadi kekuningan. So mana tiup tersumbat. Dan juga tengok atas dekat kawasan apa ni, apa nama, pit moss, bukan pit moss, kokopit tuan-tuan kering. So tiup dia tersumbat. Ni teknik yang paling mudah untuk hilangkan tersumbat dia. Okey. Kejap saya stop presenting dulu. Saya tunjuk sikit. Okey tuan-tuan. Jika tersumbat, cabut dulu tiup. Kalau saya akan tengok, okey, saya akan jentik-jentik, keluar ke tak. Biasanya kat ujung-ujung ni yang tersumbat. Okey, dah jentik-jentik keluar, ataupun saya akan ambil jarum halus, lawai halus, saya akan cucuk. Okey, kalau tak keluar. Ya, saya dah cucuk tu. Dan saya akan ketuk-ketuk sikit lah, ketuk-ketuk sikit. Last sekali untuk pastikan betul-betul tak tiup, ni kita kena tiup sikit lah. Kita tiup, tuan-tuan jangan tiup letak tangan, tuan-tuan takkan rasa apa-apa. Sebab dia akan pergi slow sangat. Tuan-tuan nak tahu dia tak sumbat, tuan-tuan letak kat telinga je. Baru tuan-tuan akan rasa angin dia keluar. Kalau letak kat tangan, tuan-tuan takkan rasa angin dia. So tuan-tuan takkan tahu dia tersumbat ke tak. So tiup letak kat telinga, insyaAllah kita tahu. Tengok lawah molek tu okey tu. So boleh pasang balik, tu je. Tiup tersumbat. So tiup tersumbat tu lah yang biasa berlaku lah. Betul biasa berlaku. Okey. Okey, kita pergi next slide. Okey. Dalam itu masalah teknikal. Masalah-masalah lain saya rasa tak ada kot. Kalau apa, pipe bocor ke tu, saya guna ni je lah. Black tape je lah, tu paling senang lah. Yang tu tak payah pening-pening kepala. Okey. Sekejap. Okey. Okey, selain pada ancaman apa masalah mechanical tadi, teknikal, ini adalah masalah-masalah yang selalu berlaku dekat tanaman. Tanaman kita biasa diserang dengan binatang, serangga atau virus. Okey. Yang ni biasa orang famous lah. Lalat putih dengan hamama. Ni memang orang kita famous sangat. Siapa yang tanam tak ada lalat, yang buat tanaman tak ada lalat putih mari menyerang ni, memang saya kata hebat lah. Kaedah kawalan dia memang hebat. Okey. Sebab setakat saya buat ni memang jenuh jugalah nak berperang dengan lalat putih ni. Okey. Okey, saya ambil ini adalah contoh kepada pokok cili sebenarnya. Dan basically dia hampir sama je pun dengan semua. Cuma cili ni dia banyak lagi penyakit. Sebab tu saya ambil cili. Kalau dia pokok-pokok lain mungkin kurang sikit penyakit dia. Okey, lain tanaman, lain serangan dia. Cuma hampir sama dan kita boleh cari cara mengatasi masalah. Okey, lalat putih, hamama, dan kutu trip. Okey, lalat putih ni dia akan menyebabkan semut pun banyak. Sebab lalat putih ni akan mengeluarkan macam satu manisan macam mana, dan semut akan pergi ke pokok tuan-tuan dan puan. Pokok punya semut pun akan masalah. Okey, layu bakteria ni paling suka. Kita dah tanam cantik-cantik, tiba-tiba tuan-tuan akan tengok pokok tuan-tuan layu. Hamama ni akan menyebabkan daun gerekot ke dalam, ke bawah. Okey. Kutu trip biasanya dia akan berada di dalam kelopak bunga ni, kat tengah-tengah ni. Okey. Dan kita tengoklah. Okey, lalat buah dia akan serang, dia akan attack buah kita. Lalat buah ni pandai. Dia akan attack buah nak masak. Dia tak attack waktu buah muda-muda. Sakit hati tu tengok. Okey, ni dah. So buah nak masak, tiba-tiba tu akan tengok bertumpuk ada hitam sikit kat sini. Tu lalat buah ni kerja tu. Okey. Kulat daun akan jadi kuning. Okey. Bintik daun atau hawa pucuk, mana kat sini akan jadi, tengok batang pucuk kat di sini rosak. Kat daun-daun ni pun ada macam warna ke coklat-coklat sikit. Okay, Anthraconox ni virus, dia serang pada pokok cili dan juga batang pokok cili. Okay, Anthraconox ni virus, boleh rawat. Kalau biasanya ada benda yang tak boleh rawat, kita tengok banyak sangat penyakit kat pokok tu, potong, buang, bakar. Simple. Jangan sakit kepala. Sebab tu kita nak tanam polybag. Tengok ada masalah, potong, bakar, sama tanam baru. Okey, dulu saya cuba rawat.
bazir duit je beli racun, beli apa kan. Rupa-rupanya tak berkesan juga. Ada penyakit tu memang tak boleh dirawat. Okey. So kita nak, kalau nak cerita pasal racun dan juga penyakit ni banyak sangat sebenarnya, terlampau banyak. Nanti bila masa kita boleh share lah sikit-sikit. Tuan-tuan pun mungkin dah biasa. Okey, selain daripada ancaman penyakit kepada tumbuhan, kita ada juga lagi satu ni, ada dua lagi pengancam besar sepanjang saya menanam ni, saya berkebun ni. Ni salah satu ancaman dia. Ni, siput balik bayar. Kesiput babi, mungkin nak sebut kesiput kinzil tak sedar kalau Mak Saleh sebut escargot kan. Okey, siput babi adalah ancaman yang paling besar. Siput-siput babi ke siput-siput kecil macam ni di dalam pokok. Dulu jumpa saya memang intina dengan dua ekor ni, jumpa memang pijak mati confirm. Okey, tak jika banyak. Sebab itu dia cara untuk hapuskan. Dia suka bertelur dekat daun. Siapa yang ada daun pandan kat rumah, boleh suka tengoklah saya daun pandan tuan-tuan dan puan. Ada tak? Dia paling suka kat situ lah. Okey. Dan cara paling senang nak bunuh dia lepas saya dah tengok adalah tuan-tuan boleh beli racun siput. Okey, beli racun siput. Okey. Okey, ni adalah contoh ni racun siput. Nanti kan ada kawalan. Saya tunjukkan. Okey. Itu masalah siput babi. Masalah kedua, bila kita berkebun, ini masalah yang confirm akan berlaku tuan-tuan. Terutama kalau di dalam kampus ni. Okey, kerja saya hampir setiap petang adalah berperang dengan binatang ni. Okey, saya tak marah dia. Kalau dah betul-betul itu rezeki dia, tak apa. Okay, dulu mula-mula kecewa juga, tapi lepas tu marah pun ni, tak tahulah benda ni. Dia kalau dia boleh tahu kalau kita marah dia, so lagi dia khianat kita. Tak percaya kan? Kalau tuan-tuan tak percaya, boleh cuba lah. Try jumpa dia, try menggunakan perkataan kesat sikit, maki dia apa semua kan. Tengok nanti dia balas dendam. Itulah saya pernah lalui sebenarnya. Lepas pada tu saya tak buat dah. Bukan maki, saya marah je. And then 4 hari berturut-turut dia mari serang rumah saya waktu saya tak ada. Dia pandai. Saya tak ada tengah hari, dia mari tengah hari. Dia tak ada petang, dia mari petang. Itulah. Lepas tu terus saya mengambil langkah berdamai sikit dengan binatang ni lah. So monyet ni memang musuh paling besar sikit. Okay. So tu monyet. Okay, ni langkah-langkah kaedah kawalan dia. Okay. Tadi. Okay. Kita pergi pada kaedah kawalan monyet. Okay, monyet saya guna dua cara. Yang saya guna adalah saya buat bungkusan belacan. Lebih kurang 250 gram belacan, satu paket 200 gram ubat gegat dan lebih kurang satu cawan tepung. Saya akan hancurkan belacan dan ubat gegat tu, dan saya campur dengan tepung, saya bungkus dalam plastik. Saya bungkus dalam kain. Saya suka guna kain merah macam ni sebab kain merah ni dia akan attract monyet tu datang lah. Tak tahulah setakat ni. Okey, tugas dia, bau dia boleh menghalau monyet, dan kalau monyet pegang benda ni ikut apa kata, saya tak pernah nampak sendiri, dia akan kena kat tubuh dia, dia akan jadi gatal, atau dia akan melompat, atau jadi ada pepatah Melayu kata seperti apa, kena belacan kan, macam tu lah. So menyebabkan mereka tak nak datang. Boleh guna boleh, memang setakat ni orang kata nak kata pesan berkesan atau tidak juga. Untuk permulaan pasang, monyet akan datang, dia akan cuba juga. Okey. Dan dia dah kena sekali mungkin diserik baru tak datang. Tapi tuan-tuan kena faham, benda ni tak boleh kena air. Kalau kena air, bau dia akan hilang. Kesan ubat semua akan hilang. So, kalau hujan, tukarlah, tu je lah. And then kena letak agak rapat. Tak boleh letak, saya letak lebih kurang, saya letak semeter satu, lebih kurang macam tu. Kalau pokok saya nak jaga, betul-betul nak jaga macam rock melon, saya akan letak satu pokok, satu benda ni. Okay. And then tuan-tuan boleh letak ular mainan. Okay. Daripada letak harimau, beli patung harimau sampai 300, boleh letak ular mainan. Ini kawan yang kebun pernah cerita, tapi ular mainan saya tak pernah cuba sebab saya takut. Bukan takut ular, saya takut tiba-tiba ada ular betul di situ. Okey, jadi tuan-tuan boleh cuba ular mainan, beli ular plastik ke ular span kan. Cuma ni bila kita letak di kebun atau tuan-tuan kena sentiasa ubah kedudukan dia, 2 hari sekali, 3 hari sekali ubah. Yang letak tetap sama, sebab monyet ni satu binatang yang boleh saya katakan bijak, dia akan mempelajari sesuatu yang baru. Okey. So kena ubah lah. Macam tu juga kalau guna patung harimau, tapi patung harimau mahal. Ular ni sekitar RM5 je dalam Shopee. Okey, and then yang saya guna adalah benda ni, pistol mancis.
Okay, pistol mancing ni dia lebih selamat pada macam bola. Dia mengeluarkan bunyi yang agak kuat. Secara konsisten saya menggunakannya di kolej TAA sebelum raya tu, sampailah bulan ni, baru 2-3 hari ni dia serang balik. Ni baru saya start balik guna. So bila ni Alhamdulillah, tapi secara konsisten tiap-tiap hari saya akan menembak kosong, bagi bunyi kosong supaya dia dengar dia tak datang. Okey, monyet kita takut pada dua benda ni macam bola. Okey, untuk siput babi, ni je lah ubat dia, pergi kedai pertanian ataupun kedai hardware kan, minta racun siput. Okey, racun siput ni jangan makan ambil butir-butir halus kan, kena ingat dengan anak-anak. Okey, taburkan di sekeliling kebun, jangan letak kat batang pokok. Okey, di sekeliling kebun. Tuan-tuan jangan risau, bukan kata nak kena pergi cari tempat dekat mana dia betul tak. Cabur sekeliling. Sebab apa? Benda ni akan menarik perhatian siput untuk pergi makan dia. Tu umpan dia, dia umpan dan juga racun sekaligus. So bila makan, insyaAllah esok tergolek. Okey, dia akan mati instant dekat situ jugalah. Dan benda ni bahaya, jangan banyak sangat. Jangan kata, bukan banyak sangat, maksudnya jangan terlalu kerap lah. Guna sekali-sekala je cukup dah. Okay, tengok banyak. Okay, and then cara kedua adalah letak dalam bekas, letak dekat satu sudut pun boleh. Okay, dia akan pergi juga. Okay. Okay, saya cuba laju sikit. Okay, ni kaedah pengawalan serangga. Tuan-tuan boleh untuk serangga tadi, penyakit-penyakit yang ke atas ni, macam ni dengan ni, tuan-tuan boleh gunalah. Okay, untuk tanaman sendiri, saya lebih nasihatkan tuan-tuan menggunakan racun-racun organik ataupun boleh dibuat sendiri daripada rumah. Okay, benda kita nak makan Okay. Racun organik beza ni kita sembuh hari ni, besok kita boleh kutip untuk makan. Tapi racun kimia, kalau kita sembuh hari ni 14 hari kita tak boleh kutip untuk makan. Itu mesti ingat. Kalau tuan-tuan guna racun kimia, 14 hari, kalau tuan-tuan nak kutip lagi 14 hari, tuan-tuan dah tak boleh start sembuh dah. Itu apa yang saya belajar, macam itulah dia tu. So, supaya benda tu tidak merosakkan diri kita di kemudian hari. Racun organik insyaAllah, sebab racun organik diperbuat daripada bahan-bahan organik. Okey. Contoh neem oil. Neem oil adalah daun semambu. Minyak daun semambu. Bau dia memang padu. Dia kalau orang India memang suka daun semambu kan, buat minyak apa semua kan. Memang saya pun suka. Bau dia memang sedap. Saya suka sangat bau dia. Dan memang untuk whitefly ke apa lari lah diorang. Cuka kayu ni boleh guna untuk rawat tanah sebelum tanaman. Dan juga boleh memberi nutrien tambahan kepada tanaman juga. Okey, ekstrak citrus ni memang ada. Ekstrak citrus ni mahal sikit. Saya beli ni RM45 tapi guna sikit je pun. Okey. And then yang satu lagi selain pada racun, banyak lagi sebenarnya racun-racun organik. Guna racun organik lah kalau perlu sangat. Okey, tuan-tuan boleh guna juga pelekat serangga. Ni untuk kawalan serangga lah. Pelekat serangga nanti ada tak gambar dia ada ke bawah ni. Okay, ni adalah pelekat serangga. Okey. Ini kaedah mekanikal kaedah ni lah. Tuan-tuan guna pelekat serangga, pelekat serangga ni plastik kuning, kita letak gam pelekat serangga. Gam ni akan tahan hujan dan panas, jangan bimbang. So kita letakkan dekat kebun. Kalau tengok kebun-kebun biasa ada benda ni, jangan pelihara, bukan tangkal ya. Dulu saya ingat apa ni main tangkal, dah tangkal ada pelekat untuk merangkap, tengok lipat pula. Cicak pun tak boleh nak pergi dah bila melekat, memang gam dia kuat. Okey. Dan tuan-tuan boleh guna untuk lalak buah adalah buat perangkat lalak buah daripada botol air mineral. Ini adalah ubat, ada punya umpan dia, sebotol ni RM10. Kita letak dalam kapal, gantung kat sini, tebuk lubang dan lalak buah akan masuk. Dia memang takkan tinggalkan bekas ni. Dia pergi, dia sebab umpan dia lah yang menyebabkan dia tarik sangat. Saya ingat nama saintifik dia apa benda. Kita sebut umpan lalak buah gitu lah. Okey. Tuan-tuan juga boleh menggunakan racun buatan sendiri di bahan-bahan di dapur, gunakan cili padi, gunakan bawang putih, tuan-tuan boleh guna apa ni? Bawang putih, cili padi, lada hitam, sabun, basuh pinggan, macam-macam. So tuan-tuan boleh explore lah nanti. Okey. Okey, ni bahan yang saya sebut tadi lah. Serta neem oil apa semua. Okey. Okey, booster tanaman adalah booster tanaman yang perlu ada secara organik, tuan-tuan boleh buat sendiri. Seperti kulit telur hancur, peraman belacan dengan gula kena peram selama sebulan, peraman ikan dan juga gula merah pun sama juga kena peram sebulan. Kulit pisang kena rendam lepas tu, gula Epsom boleh beli kat kedai sekilo RM3. Okey, gula Epsom ni bagus
untuk fotosintesis daun, dan juga dia buat banyak klorofil, dan satu lagi dia boleh membantu menghalau siput tadi. Dan juga lain-lain booster ready made lah macam ni. Ni karbon, saya panggil ni kalsium boron, ni bukan ni untuk penggalak bunga. Ni sama juga lah easy grow. Memang kalau bubuh dua benda ni, kita akan force tanaman kita untuk keluar bunga dengan cepat dan juga berbuah lah, insyaAllah. Okay. So itu sedikit perkongsian saya tentang tu. Saya pasal laju sebab masa pun tinggal 8 minit je lagi ni. Okey, ni kebun ni saya sebelum saya potong, saya dah banyak potong. Ni adalah apa ni? Rock melon, pokok rock melon, kecundang, tak kecundang dengan cuaca, tapi kecundang dengan lalak buah. Itu musuh utama dia, nak macam mana. Okey, and then ni saya ada tanam tomato ni, saya bawa palang lah. Saya bawa daripada besi dulu. Saya mula-mula guna dawai, tapi saya menyakitkan hati je. Banyak tu saya beli besi, saya buat, saya pacak, saya bawa palang, lagi senang. Okey, dan lagi kemas lah. Okey, ni kolej. Lepas tu kat sini juga, sekarang ni saya tanam jagung, bendi saya nak potong dah, cili ada lagi, serai, halia tak ada, kunyit, daun kari, limau kasturi. Semua menggunakan hidroponik. Menggunakan sistem fertigasi. Dan saya pun dalam projek, next project dalam untuk buat dua lagi projek, iaitu sistem hidroponik vertikal dan juga horizontal lah. Yang vertikal tu saya menarik lah, tengah buat tapi tak berjaya lagi. Okey, ni hasil yang saya pernah kutip dalam masa sehari. Bendi, terung dan juga tomato. Saya tak jual, memang benda ni saya buat kelulusan projek dengan pengurus pihak pengurusan pun bawa tabung, kata niat untuk sedekah. Benda ni memang kita bagi-bagi kepada rakan-rakan ataupun ke siapa-siapa nak, boleh dia ambil je, tak perlu minta izin. Okey, ni memang kita buat lah, memang rakan-rakan sakit puas lah makan sebab orang duduk kat dalam kan. So memang siapa nak ambil je. Okay, kalau ada lepas ni pun, kalau tuan-tuan nak pun datang je lah ambil. InsyaAllah saya dah proses untuk tanam timun, tomato yang tengah semai lah, mungkin sebulan lagi baru boleh pindah tanam. Dekat-dekat sebulan lah. Okey tuan-tuan dan puan, so ni sumber rujukan saya. Saya banyak belajar pada tiga website ni, Cili Bangi, Kebun Bandar dan juga World of Science. Dua ni memang website daripada orang kita. Alhamdulillah memang sangat tak kedekut ilmu, banyak sangat perkongsian mereka dalam ni. Memang mula-mula saya belajar pun daripada dua website ni lah. Kalau tuan-tuan nak belajar tentang kaedah kawalan semua, ada video apa semua ada. Okey. Dan then saya juga ada kursus fertigasi yang jawab peladan saya beritahu tadi, kursus tanaman cili kulai. And then yang terbaru kursus tanaman kelapa. Kalau tuan-tuan berminat, kalau ada yang berminat untuk menyertai kursus tanaman durian Musang King yang akan diadakan hujung minggu ni, mungkin kalau ada peluang tu saya beritahu lah kalau ada kosong lagi. Musang King hujung minggu ni, and then hujung bulan ni ada kursus untuk tanaman rock melon, dan insyaAllah dalam bulan 6 ni juga Farma akan buat, saya bukan wakil Farma tapi saya cerita kongsi je lah, Farma akan buat tanaman untuk harum manis pula. Perkongsian lah, itu sebenarnya satu-satu input yang baik lah daripada dia kalau minat bertanam. Okey, so itu saja saya rasa perkongsian saya, sedikit slide apa semua. So saya baca chat yang mana saya boleh balas, saya jawab kejap, saya baca chat kejap je, Syah boleh? Saya tengok chat ya. Okey, Puan Zainab jual ke tanaman-tanaman tu, anak benih boleh jual, nak tanam kat rumah juga. Okey tuan-tuan, tanaman saya tak jual sebenarnya, memang saya tak jual tanaman. Memang siapa nak yang tanaman tu, hasil buah dia ke sayur tu boleh pergi ambil je, tak ada masalah. Bukan nak benih tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak saya tolong semai, boleh, saya boleh tolong semai. Beli benih, kita tolong semai, tak ada masalah. Okey. Kalau boleh nak siap fertigasi, okay. Kalau tuan-tuan nak siap fertigasi ni boleh roger-roger, nanti kita hello-hello lah. Okey, siap fertigasi ni ada juga sikit-sikit, okey. Cik Su boleh buat pendapatan, okey. Pendapatan universiti, okey. Sebenarnya, ya itu dah buat fertigasi, tak salah saya.
dia menanam, dia kan buat tanam apa, halia kan. Halia saya tahu di belakang padang bola. Okey, tapi insyaAllah lah kalau kita buat sebenarnya tanaman vertigasi, okey. Ni saya cerita sedikit lah. Kita cerita secara teori. Hakikinya biar pekebun je tahu. Okey, saya cerita. InsyaAllah tuan-tuan buat 2 musim dah balik modal. Okey. Ni saya punya penceramah yang dengan Famah itu, dia seorang kaki tangan kerajaan dah berhentilah. Dah berhenti. Dia mula dengan 1 plot, 1 ekar, dan sekarang dia ada 12 ekar. Okey, dia cerita waktu tu, dia kata 12 ekar tu, 12 plot tu, dia anggaran 1 plot tu pendapatan bersih, pendapatan jualan dia bukan bersih, jualan dia sekitar 60,000 1 ekar untuk cili. Jadi tuan-tuan kira sendirilah berapa keuntungan dia kalau betul-betul dia nak buat fokus. Tapi bagi saya lah, ni pada personal mungkin Cik Syam ada, dia kena melantik seseorang yang betul-betul dalam bidang dia. Okey, yang betul-betul boleh fokus. Kalau main add-on, payah juga. Okey, Pak Hasma kalau kita berkebun, boleh tak kita buat satu grup nanti untuk geng-geng berkebun di atas, sebab ramai kawan-kawan kita yang berkebun sebenarnya yang saya tahu dalam BTM ni. Sebab kita berkebun, share-share apa semua kan. Okey, so link semua dah ada. Saya rasa garam Epsom ke garam apa ni? Gula Epsom ke garam Epsom? Jangan gula Epsom, garam Epsom. Okey, garam Epsom ni boleh juga senang untuk buat rendam kaki Cik Syah Okey. Cantik sikit-sikit. Okey, kalau saya rasa ada lagi slide soalan, tak ada. Nama untuk kursus tapi senyap dulu lepas tu. Okey. Tak apa Cik Saiful, kalau ada nak kursus-kursus, kalau ada tuan-tuan nak, kalau kita ada group ke apa nanti saya share lah. Sebab saya banyak group dengan Fama dan juga Peladang. Mungkin kalau ada nanti kalau Cik Syah benarkan saya berkongsi, mungkin dalam saya bakal kongsikanlah kepada sahabat-sahabat. Sebab kursus ni kebanyakan yang saya pergi semuanya percuma tuan-tuan. Tak dibayar 1 sen pun. So kita pergi je lah. Ambil cuti ke kalau cuti ataupun mohon kebenaran dengan pentadbiran. Setakat ni dia buat hujung minggu, Jumaat, Sabtu. Okey, ataupun kalau tu Sabtu, biasanya hari Sabtu lah, sehari je biasanya. So saya rasa tak ada masalah kita untuk sertai. Jadi tuan-tuan, saya rasa itu saja sedikit perkongsian saya. Saya mohon maaf lah kalau apa ilmu saya sampaikan ni mungkin tidak tepat, kurang lengkap. Tapi saya cuba yang terbaik. Saya pun masih belajar. So kalau kita boleh berkongsi apa-apa, saya alu-alukan. InsyaAllah kita sama-sama berkebun, bertani sebenarnya satu ibadah, dan juga insyaAllah kita akan rasa lebih seronok bila kita dapat menghasilkan satu tanaman. Dan ni apa yang mak saya bagi tahu pada saya semalam, 2 hari lepas dia telefon saya, kata, mak nak makan bendi yang kau tanam. Asal mak kata, mak beli kat kedai, benda tu tak sama macam yang tanam. So macam tu lah. Benda hasil yang kita buat sendiri dengan air tangan kita, dengan bahan yang kita guna lebih baik, insyaAllah benda tu akan menghasilkan, datangkan hasil yang lebih baik. So saya ucapkan selamat berkebun kepada sahabat-sahabat saya, semua yang dalam ni, insyaAllah tuan-tuan akan maju jaya. Dan kepada Cik Syam, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya memperkenalkan sistem fertigasi ini kepada kawan-kawan. Dan juga insyaAllah perkongsian lebih baik, saya dapat dah jadual dan Cik Syam buat tu, insyaAllah perkongsian ni satu perkongsian yang baik lah, yang di luar bidang kita tapi memberi manfaat kepada kaki tangan UiTM. So tak syabas dan tahniah kepada bahagian pentadbiran dan juga pihak pengurusan. Jadi akhir kata daripada saya, semua yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu mungkin ada kesilapan dan kelemahan saya sendiri, insyaAllah saya akan perbaiki. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Cik Syam. Alright, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Azhar. Alhamdulillah, apa tu di atas perkongsian yang sangat baik lah. Okay, asalnya idea apabila saya approach Cik Azhar, dia kata dia nak sejam je. Tapi rupanya dah sampai 2 jam lebih dah ni, 2 jam 1 minit ni. Kan, apa tu, asalnya dia kata tak banyak pun slide, rupanya dah lebih 50 kan, hampir 50 slide kan. Allah, tak cukup masa. Okay, bagi saya satu perkongsian yang sangat menarik lah, benda di luar daripada kebiasaan yang kita buat. Mungkin ini adalah asas kan, asas tu orang cakap apa? Sebelum ni ada yang masih belum dengar pun apa itu fertigasi. Kemudian ada yang dah mulakan tanaman kan, mungkin hobi kat rumah apa semua. Mungkin agak berbeza sikit ataupun agak teknikal
macam Cik Azhar cerita ni. Ada pipe lah, ada tong, ada macam-macam peralatan. Okay, mungkin juga ada yang dah expert apa tu, menanam pokok, sayur apa semua tu. So ada macam-macam kategori manusia. Saya harap Cik Azhar buatlah, bukannya apa tu harap, wajib, arahan ni. Arahan buat grup WhatsApp ataupun grup untuk UiTM Cawang Kelantan saja. Kadang-kadang tu kita boleh join grup dekat internet ataupun website. Cuma kita segan lah bila orang yang kita tak kenal ni. Tapi kalau Encik Azhar buat grup Telegram ke, rasa mungkin lebih mudah lah untuk kita berkomunikasi. Terutama orang yang tak pernah dengar pun. Dan mungkin tuan-tuan dan perempuan yang baru first time tengok, Allah susahnya. Okay, masa PKP mula-mula dulu, saya pun dah mula tanam lah. Tanam dekat belakang rumah. Tanam sikit-sikit apa tu, terung, macam pokok lah. Bila start saja masuk office, tengok-tengok belakang dah jadi rumput lah. Semua dah naik hutan kan. So bagi saya, pendapat saya, fertigasi ni lebih mudah mengurus. Dan kita nak urus rumput-rumput tu lebih mudah, nak urus pokok, nak ganti pokok lain. Walaupun permulaan itu agak modal sikit lah dengan apa tu peralatan, teknikalnya dan lain-lain kan. Apa tu, so bagi saya yang fertigasi ni untuk orang berkejaya macam kita, hobi bercucuk tanam, gunalah fertigasi berbanding tanaman biasa ni. Kalau tidak, kena racun, kena potong rumput, kena sentiasa tengok, kena siram dan lain-lain, banyak lagi lah. Itu pengalaman peribadi. So mungkin nak tanya Cik Azhar lah soalan ni sebelum Cik Azhar apa tu keluar. Saya memang bercadang lah, saya tengok dekat Shopee ni banyak set ataupun kit apa tu fertigasi dekat Shopee ni, tapi harga macam-macam. Baru bunyi Shopee. Okey, harga dia macam-macam. Ada yang mahal, ada yang murah. So macam ni kita nak tentukanlah berapa modal yang paling basic lah untuk orang yang baru nak start ni. Okey, terima kasih Isyam. Okey, dalam Shopee memang tuan-tuan boleh tengoklah sendiri apa ada harga dia. Pertama sekali nak kena pasti memang ada harga untuk set lengkap, ada yang diorang akan jual sekitar 150 kepada 300 ringgit. Tengok kepada saiz dan juga kapasiti. Okey, dan juga peralatan dipakai. Kalau peralatan kata harga 150 tu mempunyai peralatan macam mana saya bagi slide tadi, okeylah, tak ada masalah. Kecuali biasanya set fertigasi yang kita beli kat dalam Shopee tu memang takkan ada kokopit lah. Kokopit yang kena beli sendirilah sebab kita tak post kokopit di guni besar. So kalau tuan-tuan nak beli Shopee pun boleh, tak ada masalah. Okay, kalau macam saya sendiri pun saya ada, bukan promo je Syaman. Memang saya ada sendiri kedai apa yang bawa nama wife saya apa semua. Memang kita ada menyediakan set fertigasi. Okay, itu set fertigasi memang untuk kebun. Dan sekitar 100, kalau tuan-tuan nak buat sendiri pun harga dia memang sekitar 150 ke 200. Dia kos permulaan tuan-tuan nak buat. Itu lebih kurang lah anggaran. Okay, Syah? Okay, alright. So kalau ada grup Telegram nanti mungkin boleh share lah kot kan. Share apa tu. Kalau ada yang berminat nak buat sendiri ke, mungkin dia kata beli kat Shopee ni mahal. Dia boleh tanya Cik Azhar lah kot. Apa-apa pipe yang sesuai ataupun dia nak DIY sendiri. Peralatan-peralatan dekat rumah dia ke kan. Tapi kalau nak senang bagi saya, beli siap-siap yang dekat Shopee tu, complete set kan. Kalau tidak, kena macam-macam teknikal lah, try and error kan. Ya. Okay, alright. Saya kalau bagi saya cakap memang tak habis. So apa tu, saya rasa setakat ini saja. InsyaAllah ini adalah asas. Saya harap lepas ni mungkin Cik Azhar boleh kongsikan lagi ni. Saya faham yang sebenarnya semua orang nak tengok gambar-gambar pokok tu, gambar-gambar buah, sayur-sayur yang Cik Azhar dah tanam tu kan. Memang bagi saya ia satu terapi lah. Kita stres kerja BDR dekat rumah, dapat arahan daripada bos. Tapi bila pergi bercucuk tanam ni, dia dapat mengurangkan kita punya stres kan. Bila kita menyedut karbon dioksida, menyebut oksigen yang telah dihasilkan oleh pokok-pokok ni kan, mungkin menghilangkan stres. So lepas ni mungkin Cik Azhar boleh kongsi-kongsikan lah dalam grup Telegram tu gambar-gambar buah-buah yang telah dihasilkan, pokok-pokok yang telah tumbuh hidup segar kan. Sebab tu ada satu terapi. Kita tengok pokok hidup ni pun dah seronok lah. So harap dapat siapa yang berminat ni boleh join lah grup Telegram nanti. Kan boleh turut sertai. Kadang-kadang tu ada yang minat untuk tengok je, ada yang minat untuk belajar, ada yang minat untuk tanam. So saya rasa kita bukan berhenti setakat ni saja.
ada lagi apa tu projek-projek lain. Masing-masing ada minat. Kita panggil apa? Interest group ni berdasarkan grup-grup yang kita minat dan kita cuba wujudkan di dalam UiTM Cawangan Kelantan ni. So doakanlah semoga UiTM Cawangan Kelantan belajar berjaya mengubah persepsi ataupun cara kita bekerja di dalam UiTM Cawangan Kelantan ni, insya-Allah. Okey, habis saja setakat itu. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Azhar. Perkongsian ni akan diteruskan lagi esok oleh beberapa orang staff lagi. Tunggu pemakluman daripada kita dalam grup-grup WhatsApp dan juga grup-grup Telegram yang lain. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada cadangan ataupun apa perkongsian lain yang boleh pihak pengurusan buat, boleh terus WhatsApp dekat saya atau maklumkan kepada staf-staf pentadbiran. Contohnya macam nak buat kelas-kelas yang lain lah, kelas memasak ke, kelas-kelas yang membantu kita proses kerja kita. So boleh maklumkan dekat kami, insya-Allah ya. Okey, sekian daripada kami, pihak pengurusan, pihak pentadbiran mohon maaf sekiranya ada sembarang kesilapan, dan segala yang terbaik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah daripada diri kami sendiri. Sekian daripada kami, jangan lupa isi borang link kehadiran dan kita tunggukan sesi yang seterusnya esok sehinggalah minggu hadapan, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Cik Syam, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Sangat bermanfaat. Alright. Tunggu dalam grup Nanti kita akan create grup Telegram. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.